Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Apa khabar penonton? Hari ini anda bersiaran bersama kami Rizal pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia untuk edisi hujung minggu 17 Disember 2023 bersama saya Munawar Azmi dan juga saya Syuhaida Arifin. Seperti biasalah ya, hujung-hujung minggu ni kan siaran Selamat Pagi Malaysia akan diteruskan untuk menemani anda di hujung minggu. Seperti biasa 8 hingga 10 pagi bersama dengan kami berdua hari ini. Ada banyak sebenarnya perkongsian menarik kita dah susunkan untuk anda. Dan sudah pastinya hari ini ramai dalam kalangan kita ialah hujung minggu kan, dah cuti sekolah pula tu. Ramai dalam kalangan ibu bapa di luar sana yang merancang untuk membawa anak pergi bercuti. Apa pun kita ingin ingatkan kepada anda ialah kita ingin menilai situasi semasa cuaca pada ketika ini untuk kita mengelakkan kawasan-kawasan yang berisiko banjir ataupun di kawasan yang mengalami situasi yang berkemungkinan tanah runtuh. Ataupun dalam situasi sekarang ini kita menilai juga faktor kesihatan di mana kita melihat situasi kes COVID-19 semakin meningkat. Jadi bersama-samalah kita menjaga diri kita untuk kita memastikan keselamatan secara bersama. Takut sekarang kan sebab ada cuti sekolah pula ni, hujan. Lepas tu sekarang ni kalau kita pergi mana ramai orang duk batuk-batuk kan. Saya pun kadang-kadang datang kerja pun rasa macam risau juga sebenarnya. Jadi pastikan anda orang kata recall baliklah apa cara-cara untuk kita menjaga keselamatan kita kan, cuci tangan, sanitizer dan sebagainya. Okey, macam biasa pagi ni Menawar kita nak ke jom kita nak tengok apa berita yang menarik yang kita kongsikan di portal berita RTM untuk anda. Sepasti antara tumpuan semalam adalah berkenaan dengan anugerah berprestij The Night Award yang memartabatkan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan dan industri global. Okey, kita nak bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan The Night Award ni sebab kita ada seorang penggiat industri tanah air, bukan seorang, ada dua sebenarnya, yang berjaya merangkul beberapa anugerah di The Night Award ini. Antaranya Datuk Seri Siti Nurhaliza, di mana beliau menerima anugerah bagi kategori Duke, dan sementara itu bagi produknya Simplicity memenangi anugerah bagi kategori Earl. Untuk The Knights Award ni dia ada 3 kategori sebenarnya, Duke, Earl and Baron. Jadi dua itu sudah dimiliki oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza seperti anda sedang saksikan sekarang ini. Tahniah kami ucapkan kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza, bukan saja sebagai seorang penyanyi, malah sebagai seorang usahawan. Selain daripada itu ada seorang lagi individu iaitu Haris Iskandar juga antara individu yang turut mendapat penganugerahan di The Knights Award. Alhamdulillah. Selain itu juga kita ingin berkongsi kepada anda apa antara situasi semasa dalam negara, khususnya berkenaan ialah semalam kita lihat di sekitar Selangor mengalami situasi hujan lebat berterusan dan beberapa tempat ataupun lokasi banjir kilat. Antaranya kita lihat semalam pusat membeli belah IOI Puchong dan juga berdekatan dengan itu juga 7 rumah di Jalan Wawasan Puchong dikosongkan akibat tanah runtuh, dan kejadian tanah runtuh yang berlaku di Jalan Wawasan di Puchong ini menyebabkan 7 rumah teres terpaksa dikosongkan, dan perkara ini dinyatakan oleh Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor Wan Muhammad Razali Wan Ismail. Dalam satu kenyataan, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian tanah runtuh berkenaan kira-kira pukul 7.26 malam tadi melibatkan kawasan seluas 50 meter. Okey, jadi pastikan anda berhati-hati sebab kita sekarang ni dalam musim terkujuh kan. Jadi kebarangkalian untuk tanah runtuh berlaku tu ada walaupun kita berada di kawasan bandar sekalipun. Okey, berita seterusnya pada pagi ini kita nak kongsi pada anda berkenaan dengan kemalangan maut yang melibatkan seorang pelajar di Ipoh, Perak, di mana Ketua Polis Negara Tan Sri Nazaruddin Hussein memberikan jaminan bahawa siasatan yang akan dijalankan terhadap kes ini akan dijalankan secara telus dan juga adil. Pihaknya juga telah mengeluarkan arahan kepada Ketua Polis Daerah Ipoh, Ketua Polis Perak dan juga Pengarah Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman untuk membantu dalam siasatan. Dan setakat ini pihak polis telah merakamkan kenyataan 7 orang saksi yang membabitkan pelajar sekolah yang terbabit. Okey, kita harapkan segalanya berjalan dengan lancar dan diharapkan juga kita sebagai masyarakat, khususnya sebagai pengguna media sosial, untuk tidak sekali mengeluarkan sebarang spekulasi, khususnya berkaitan dengan situasi ini. Bersama-sama kita menantikan siasatan yang telah dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Dan seterusnya, kita ingin berkongsi kepada anda berkenaan lawatan rasmi Yang Amat Perdana Menteri ke Tokyo, Jepun, iaitu berkenaan perkongsian komprehensif strategik bagaimana usaha untuk menaik taraf
taraf hubungan dua hala Malaysia dan juga Jepun. Agenda hari pertama lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun dimulakan dengan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan Fumio Kishida. Pada mesyuarat itu, kedua-dua pemimpin telah mengumumkan naik taraf hubungan dua hala kepada perkongsian komprehensif strategik, dan langkah naik taraf hubungan bilateral kepada perkongsian komprehensif strategik akan membuka lebih banyak peluang kerjasama dalam bidang termasuk ekonomi, pertahanan, sains, teknologi, inovasi dan selain pertukaran budaya sesama rakyat. Okey, ikuti laporan yang lebih terperinci bersama dengan wartawan kami yang berada di Tokyo, iaitu Jabalta, yang akan membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita nak beres ke? No. Sepastinya kami akan kembali selepas ini untuk perkongsian yang menarik istimewa untuk anda sempena dengan hujung minggu. Ia mempunyai bulu-bulu halus dan bila matang berwarna oranye kemerahan. Ini dia tak cukup matang lagi. Buah strawberry guava ni boleh dimakan secara segar ataupun tidak? Kalau boleh petik macam ni, makan terus. Boleh ke? Biji buah melinjau. Biji berwarna hitam yang dah cukup masak ranum. Fungsi kita genting ni adalah untuk melembutkan kulit dan juga isinya, membuatkan rasanya lebih manis. Rakyat Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kenapa? Karena kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan, dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Okey penonton, untuk ruangan ketika ini pastinya kita nak terus saja bersama dengan rakan kita di Konti Radio bagi ruangan seleksi pagi. Ya, seleksi pagi kami nak bawa anda ke Pantai Timur. Kita nak ke Kelantan. Katanya DJI ada perkongsian menu musim banjir. Wow. Jadi kita orang Kelantan makan apa musim banjir ni kan? Jom. Pagi Malaysia, bersiaran dari Kelantan untuk seleksi pagi, perkongsian daripada negeri Cik Siti Wang Kembang Tanah Serendah Sekebun Bunga. Tapi dulu salam hujung minggu lah untuk rakan-rakan kita yang ada di belah pantai barat, juga termasuklah di Sabah dan juga Sarawak, dan juga selamat bercuti sekolah untuk adik-adik dan juga mak kepada adik, ayah kepada adik pun bercuti kot. Mungkin mengisi masa bersama keluarga nak ke hulu kili ke sana ke sini, kendarinya banyak kot. Apa yang penting, yang bercuti mau bercuti, yang bekerja tak bekerja, bekerjalah kita sebelum kita dikerjakan. Dan juga paling penting, anugerah rezeki yang berkat itu yang kita cari untuk diri juga keluarga. Cakap tentang rezeki, bercerita juga tentang suasana di Kelantan, Puye Boh yang melanda, di samping ada terkesan dengan bah banjir sebenarnya di sebalik hujan yang turun basahi bumi dan juga paras air yang mungkin menggenangi kawasan-kawasan tertentu. Dia juga menghadirkan rezeki daripada anugerah Tuhan, kerana ada sebahagiannya mencipta peluang ini untuk mencari rezeki menerusi makanan suhu Puye Boh. Sebut makanan suhu Puye Boh di Kelantan ni banyak. Adik kakak tu pergi Kelantan dah lah. Kalau nak kira. Tapi kalau yang berada menjadi juara catanya di antara sekian banyak tu, antaranya adalah putu halba lah. Di mana putu halba ni, kalau yang biasa menikmatinya juga biasa tengok, ia dihasilkan melalui ubi kayu yang diparut ataupun diparut halus dan juga dicampur dengan halba dan juga dipasang garam, dan ada setengah tu di blender serai untuk dicampur sekali. Kemudian dia akan dikukus, di mana kukusan itu akan letakkan tuala kecil dulu, diletakkannya, kemudian di tengah ditaruhnya gula melaka atau kata panggil ni saya kekek. Lepas pada tu siap kukuh juga.
dinikmati bersama dengan nyo ataupun kelapa parut. Memang sangat-sangat enak sekali aromanya, rasanya. Kecuali kita dibuatnya berair mulut pakai ambo. Itu satu. Dan juga daripada satu sudut lagi, rezeki untuk peniaga di mana kalau datang ke Kelantan, dia macam seolah cendawan tumbuh selepas hujan, bersusun-susun orang meniaganya di sisi-sisi ataupun di kiri bahu jalan kanan kiri gitu, akan banyaklah gerai-gerai meniaga. Dan juga ada peniaga yang meniaga ni, ada yang alhamdulillah rezekinya mencecah sampai 500 hingga 600 ringgit pendapatan sehari berniaga. Dan kalau nak kira bukan sehari pun, dia orang ni berniaga di antara pukul 11 hingga pukul 5 atau pukul 6, dah boleh tutup kedai, tapi itulah pendapatan yang mencecah sehingga itu. Alhamdulillah rezeki anugerah Tuhan. Juga satu lagi yang menjadi buruan juga adalah ikan budu. Dia berbeza tau dengan ikan bekok, dengan ikan pekasam dan juga ikan kering. Sebab ikan budu ni namanya ikan budu kerana prosesnya sama macam nak buat budu, cuma ikan tu kekal bentuk ikan, tetapi kalau budu tu ikan bilis wancur. Ikan budu ni kekal bentuk ikan dan juga prosesnya adalah diperam dengan garam kasar dan juga asam keping ataupun nasi gelogo kata panggil. Dan juga daripada situlah dia akan proses. Dan juga ada peniaga yang menghasilkannya bermula bulan 4 lagi, sebab tempoh masa tu perlu diperam 4 hingga 5 ataupun 5 hingga 6 bulan. Dan juga nikmatinya pula caranya direndam dulu ikan itu, kemudian baru digoreng dan juga diselaputkan dengan telur dadah yang dikepuk dengan bawang, digoreng sekali macam selimut lah seolah-olahnya, diperah air asam limau. Ini kalau nikmati Tuhan saja yang tahulah. Dia punya bau masa goreng semua lagi, tapi kalau dah nikmatinya ramai kumun, nasi bertambah tak henti-henti. Baik, sekadar itu dapat saya kongsikan untuk daripada negeri Kelantan tentang menu popularnya tu, makanan menjadi punca rezeki. Kembalilah bersama dengan sahabat penyampai di Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Okey, terima kasih sahabat penyampai kita iaitu DJ Ai atas perkongsian berkenaan dengan menu yang menarik semasa musim banjir khususnya di negeri Kelantan. Dan sekarang ini penonton, kita nak berbicara berkenaan satu tajuk bagaimana usaha kita untuk mengekspresikan seni dan juga seni visual, seni halus ini dalam dimensi Malaysia Madani. Ya, kita nak cerita dengan lebih lanjut bagaimana sebenarnya Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA mengangkat seni madani ini menerusi pelajar-pelajarnya. Jadi kita hanya bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Profesor Madya Dr. Mumtaz Mokhtar, Ketua Pengajian Seni Halus, Kolej Pengajian Seni Kreatif, Universiti Teknologi Mara UiTM. Dr. Mumtaz, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih hujung minggu bersama kita hari ini kan. Ya. Okey, kita nak cerita berkenaan dengan seni madani. Rasanya pertama kali lah kot dengar kata seni madani ni kan. Jadi saya rasa latar belakangnya eloklah kalau kita minta doktor untuk kongsikan terlebih dahulu apa sebenarnya ditakrifkan dengan seni madani ni. Ya, perkataan ni agak menarik juga ya. Kita pun macam satu fenomena yang baru yang kita nak perkenalkan. Kalau nak ikutkan dasarnya secara ringkasnya, seni itu kita boleh katakan sebagai bahan komunikasi antara seniman dan penghayat seni ataupun masyarakat awam. Jadi dan tentunya seniman itu mempunyai ciri-ciri khusus, mempunyai daya kreativiti, mempunyai ekspresi dalaman dan ada hajat-hajat yang nak disampaikan. Manakala bentuk-bentuk seni itu sebagai media komunikasi itu dah tentunya biasa kita katakan seni itu mestilah sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Kalau ikut Al-Ghazali, seni itu adalah sesuatu yang baik. Jadi kalau kita kata merujuk kepada aspirasi negara Madani itu berdasarkan kepada perkataan Arab iaitu Madinah. Madinah ni adalah satu kota. Kota yang dilambangkan sebagai satu kota maju, yang maju. Jadi kalau kita katakan seni madani ni sudah tentunya keseluruhan entiti penghasilan seni itu baik artisnya, baik bentukannya dan masyarakat yang menerimanya itu mestilah mempunyai kefahaman tentang suatu nilai kemajuan. Okey, itu secara takrifannya lah. Okey, sebelum kita nak menyentuh berkenaan program yang akan dilaksanakan, mungkin juga doktor sendiri boleh memperincikan lagi bagaimana unsur-unsur sejarah, budaya dan juga asimilasi Islam itu sendiri mampu untuk mewujudkan satu identiti yang lebih indah kepada ekspresi seni itu sendiri, doktor. Ya, kalau kita katakan dulu seni tradisi kalau kita tengok dari segi penghasilan kraft, batik, motif-motif yang dipakaikan tu, kita tengok dulu masyarakat kita dulu
seorang petani kan, dalam keadaan bertani itu dia juga menternak. Jadi bila menternak tu adalah ayam itik kan, kambing dan sebagainya. Bila dilihat cara kehidupan itik itu sebenarnya memberi inspirasi kepada mereka menghasilkan motif, contoh yang dinamakan itik beruang petang. Jadi bila itik beruang petang tu kita tengok sifat dia, sifat yang berdisiplin, mengikut kata kan. Bila dia petang tu dia tahu balik sendiri. So itu adalah perkara-perkara yang berlaku sebelum. Tapi bila kita kata dalam konteks masyarakat madani ni, sejauh mana seniman ataupun mereka melihat kehidupan mereka. Jadi dengan adanya kebolehan melihat suatu benda yang sangat halus, contoh mikroorganisma kan, kadang-kadang sampai ke DNA kita boleh lihat. Sebenarnya banyak corak-corak yang sangat menarik. Jadi perkara-perkara itu menjadi inspirasi kepada motif-motif reka corak dan sebagainya. So kita nampak itulah adalah perkara-perkara yang baru yang perlu diketengahkan. Jadi dengan bantuan-bantuan teknologi, peralatan-peralatan yang moden itu kita rasa macam banyak lagi potensi karya kreatif yang baru akan dihasilkan. Okey, kita dapat saksikan macam mana ya seni ini begitu luas kan, dan juga cara untuk kebanyakan pengkarya itu mengekspresikan perasaan mereka, pengalaman mereka. Tapi itu dulu kan mereka membandingkan alam semula jadi dengan kehidupan manusia, bagaimana korelasinya, dan juga menerbitkan satu budaya yang membentukkan di sesuatu komuniti itu. Tapi sekarang ini trend itu dah berbeza sikit kan. Macam orang komuniti dulu dengan komuniti sekarang tu dah lain. Jadi apa yang doktor melihat proses penghasilan seni kreatif ini pada masa yang sekarang ini, terutamanya graduan-graduan daripada UiTM sendiri? Ya, bercakap tentang budaya, kalau dulu mereka terinspirasi kerana dasarnya yang disebutkan tadi adalah berdasarkan budaya, maka budaya dan agama itu sebenarnya. Tapi bila kita lihat sekarang masyarakat kini dia tidak lahir dalam budaya yang tradisi, dan budaya mereka lebih kepada budaya social media, budaya smartphone. Jadi peranan seni itu sebenarnya banyak memberi lonjakan kepada situasi-situasi yang baru. Dengan adanya telefon pintar, mereka dapat melihat iklan-iklan, contoh untuk membeli barangan, filem-filem pendek yang di mana kadang-kadang merubah juga sebenarnya cara ataupun perasaan. Contoh dalam fotografi lah, kalau kita tengok dalam social media kan, yang di-upload tu, fotografi yang berkualiti tinggi itu sebenarnya kadang-kadang memberi semangat patriotisme, kadang-kadang memberi pemakluman dan informasi terkini. Dengan adanya aplikasi yang baru, contoh gambar-gambar itu dimanipulasi, punya eksperimen dan memberi nilai tambah. So gambar-gambar itu kadang-kadang lebih jelas, lebih dramatik. Ya. Perasan tak kadang-kadang kalau kita pergi mana-mana event ke kan, kita tengok tempat tu biasa je, tapi bila tengok kat gambar, wah gempaknya. Itulah sebenarnya gunanya seni kreatif ni kan, terutamanya bila cakap berkenaan dengan seni madani ni. Mungkin kita boleh relatekan dengan etika barangkali, betul, kan? Betul. Dan juga bercakap mengenai etika tu, mungkin wujud juga dari sudut cabaran, doktor, yang mungkin kita boleh ketahui di antara seniman ini untuk mereka mengekspresikan bahan-bahan seni visual, seni halus mereka. Ialah kadang-kadang kita lihat ada seni, mungkin sebagai contoh seni jalanan ataupun seni kontemporari. Kalau dulu tak dihargai, tapi sekarang ni akibat daripada impak digitalisasi, mungkin benda tu menjadi satu perkara yang mudah diterima masyarakat, doktor. Ya, kalau maksudnya dekat sini ada beberapa perkara lah bila kita sebut pasal etika tu, bila kita kata madani. Oleh kerana madani ni diinspirasikan oleh PMX kita, ianya khusus untuk Malaysia. Jadi bila kita kata Malaysia itu, dia tertakluk kepada beberapa dasar. Contohnya dasar industri kreatif negara, polisi seni negara, National Cultural Policy. So maksudnya kita boleh menerima nilai-nilai seni luar, tapi dengan berlandaskan perlembagaan, dan itu yang kita menjadi tonggak kepada tata cara penghasilan karya itu. Jadi kalau kita katakan etika tu, dia mesti mengikutlah National Cultural Congress itu. Maksudnya berakar umbi budaya sendiri, menerima pakai budaya-budaya luar yang
tidak terhalang dengan perlembagaan dan etika, dan Islam itu sebagai agama rasmi, sebagai rujukan utama. Bagamana doktor melihat ekspresi ataupun dimensi seni madani ini boleh mengangkat lagi industri seni kreatif supaya lebih dikenali di mata dunia? Okey. So dalam konteks seni visual, seni madani ni dah tentunya memerlukan daya intelektual yang tinggi, ekspresi yang menyeluruh, dengan daya keyakinan, menghormati dan sebagainya, dan bentukan seni itu sendiri. Jadi bila kita kata bentukan tu, maksudnya dia memerlukan eksplorasi teknologi, bahan terkini. Kalau dulu kita lihat catan tu dia berbentuk beku, pegun. Sekarang kita boleh lihat catan tu, kalau potret tu boleh klik-klik mata dah sekarang. Animated dah image-nya. Dan kadang-kadang kalau kita tengok catan tu bukan sahaja diletakkan di frame, sekarang ni kita ada projection mapping. So dia memberi satu aura yang baharu, pengalaman yang baharu kepada masyarakat, dan perkara itu menjadi lebih menarik, lebih menarik minat. Dan kalau kita lihat bakat muda sezaman yang melonjakkan seni di lokasi itu, maksudnya seni sudah tidak berada di dalam kawasan tertutup atau galeri. So dia boleh berada di luar. Kalau kita tengok street art, maksudnya dulu kita tengok kalau dia berada di galeri itu, format dia dalam frame, dia berskala kecil. Kalau besar pun sebesar dinding yang ada. Tapi kalau peluang itu diberikan kepada di luar bangunan, sebesar bangunan, setinggi 4 tingkat, itulah besarnya saiz tu. Dan kalau dulu kita kata kita kena datang galeri tengok karya, sekarang kalau di street art tu sambil drive kereta pusing the roundabout boleh nampak. Dan manfaat utama juga street art ataupun seni jalanan ini menjadi seni kontemporari yang salah satu tarikan utama kepada pelancong-pelancong. Betul. Dan juga kalau kita tengok arca-arca awam kan, arca awam sekarang bukan juga sahaja dia berada di situ, tapi masyarakat boleh berinteraksi. Kalau kita tengok penunggu pantai karya salah seorang bakat muda tu, maksudnya pelancong ataupun pengguna boleh menggerak-gerakkan karya tersebut. Dengan adanya sensor teknologi juga, karya Faidah yang lepas tu dengan teknologi elektronik, penonton boleh menyentuh dan keluar bunyi. So itu adalah satu perkara-perkara baru dalam dunia seni tanah air. Okey, kalau kita sebut berkenaan madani ni kan, antara salah satu tonggak madani itu membawa maksud daya cipta kan. Jadi daya cipta itu saya rasa cantik sebenarnya untuk kita korelasikan dengan seni madani ini. Jadi daya cipta itu dia sebenarnya datang daripada pelbagai individu, daripada pelbagai perspektif, pelbagai pemikiran dan juga ideologi. Jadi seni ni kita tidak boleh limitkan kepada individu tersebut apa yang betul ataupun apa yang tidak. Cumanya dalam Malaysia ni bila cakap dalam konteks madani ni, kalau boleh kita tidak mahu sesuatu yang boleh menimbulkan sebarang kegusaran kan, panik dalam kalangan masyarakat. Jadi bagaimana untuk kita mengetahui garis panduan yang tepat untuk kita mengekspresikan dimensi seni madani ini? Okey, kalau kita ikutkan dalam konteks daya cipta tu, sebenarnya dia bukan satu penciptaan yang baharu sahaja. Baharu tu bermaksud baharu dalam menyelesaikan masalah. Sebab tu kita kata seni sebagai terapi, seni sebagai menyelesaikan masalah. Seni, kalau kita kata macam kaedah penanaman pokok di persekitaran halaman rumah juga memerlukan daya tinggi setiap masyarakat kita. Kan kita susun cara aturannya, seluruh kehidupan, cara kita memilih pakaian, materialnya. Kita dah tahu kalau kita kata sayangi hutan kita, jadi bagaimana kita nak memakai satu pakaian yang hanya menggunakan cotton ataupun kapas. Jadi suatu perkara inovasi itu perlu berlaku. So daya cipta tu bagaimana nak menyelesaikan masalah ini? Mungkin adanya bahan sintetik yang baru yang perlu dibangunkan, penyelidikan yang lebih banyak perlu dijalankan. Cuma cabarannya adalah mungkin kita perlu mengambil sedikit masa. So Malaysia Madani akan bergerak lebih pantas dan progresif dengan sokongan semua pihak lah. Okey, berkaitan apa yang telah kita bicarakan dari tadi,
apa antara program-program yang dilaksanakan untuk ialah kita memperkasakan seni madani ini khususnya dalam kalangan para pelajar di universiti? Okey, dalam konteks Kolej Pengajian Seni Kreatif di UiTM yang kita telah pun 2 tahun bergabung antara seni kreatif dan seni reka, perfilman dan muzik. So kita ada 21 bidang 21 bidang yang kita nak hidangkan kepada masyarakat hari ini untuk ibu bapa ataupun para pelajar yang bakal mengikuti program-program seni kreatif. Kita akan ada LOCUS 2023 nanti di penghujung semester ini, iaitu di pertengahan Februari. Kita akan ada satellite exhibition show di mana seni ini kita bawakan kepada masyarakat. So seni akan dipamerkan di museum, seni akan dipamerkan di GMBB, seni beberapa lokasi. So seni bahan-bahan hasil karya pelajar ni akan kita pertontonkan kepada masyarakat. Dan kita juga akan membuat dianggap sebagai rumah terbuka, open house. So kita akan mengajaklah semua para pelajar, sekolah, adik-adik semua dan masyarakat semua untuk, dan juga termasuk kolektor, peminat seni dan juga institusi-institusi luar yang bersedia untuk mengambil para graduan kita sebagai pekerja-pekerja. Sebab kita di UiTM ini bukan sahaja melahirkan graduan dalam konteks intelektualnya, tetapi apa yang ada adalah semangat jati diri mereka, kerana mereka ini bukan secara holistiknya dibangunkan intelektualnya, spiritualnya dan skillnya. Okey, baik. Tak dinafikan graduan daripada UiTM semuanya bagus-bagus. Antaranya tu lah. Saya tiba ramai lagi sebenarnya graduan UiTM yang dilahirkan yang berjaya mencipta nama. Jadi kita ucapkan selamat berjaya untuk para pelajar dan juga terima kasih kepada Dr. Mumtaz bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan definisi seni madani. Okey, dan untuk itu juga kita nak bawa penonton kita untuk kita saksikan satu pakej istimewa iaitu berkenaan kapsul Jiwa Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Kabarnya mereka berjaya mencatat perolehan sehingga RM1 juta tahun lepas. Wow, banyak tu. Okey, jadi jom sama-sama kita saksikan kapsul ini. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur mempunyai koperasi yang menawarkan pelbagai cabang perkhidmatan. Antaranya, kumpulan nasyid yang membuat persembahan atas jemputan agensi dan program persendirian. Mereka turut memenangi banyak anugerah dalam pertandingan persembahan di peringkat tempatan dan antarabangsa. Alhamdulillah, setiap jemputan daripada luar, dari agensi-agensi luar banyak menjemput kumpulan nasyid dari SMK Agama Kuala Lumpur, dan mereka akan membayar perkhidmatan kita dan daripada persembahan kita tu, dan duit yang kita dapat kita salurkan kepada koperasi SMK Agama Kuala Lumpur. Uniknya, koperasi ini terus membuka studio foto bagi memberi pendedahan kepada pelajar yang berminat dalam bidang tersebut. Kita memang buat ambil gambar pasport untuk semua pelajar baru tingkatan 1, mana pelajar yang mendaftar di Smarker wajib mengambil 8 keping gambar pasport untuk ditampalkan di semua buku-buku dan sebagainya lah. Dan itu pada hari pertama persekolahan koperasi dapat menjana sehingga 2,500 duit lah. Pada waktu PKP mungkin bisnes agak down sikit lah untuk koperasi jualan keluar masuk, tapi kita banyak buat video-video pertandingan. Kita banyak cover dengan video-video pertandingan pelajar dan sebagainya yang mendapat benefit lah, kejayaan-kejayaan kepada koperasi dan juga kepada sekolah khususnya lah. Cabang perniagaan lain yang mendapat permintaan ialah kedai kopi tiam. Fotokopi ini kami jalankan setiap hari pada waktu persekolahan.
dan apa yang kami terapkan kepada pelajar ni memberi mereka pengalaman membuat kopi, mengenali kopi itu, sebab kopi ni kita sedia maklum dan kita tahu bermacam-macam kopi yang kita ada, dan dalam masa sama sebenarnya fotokopi ni dia bawah koperasi juga, segala keuntungan ataupun dia di koperasi pun share yang inilah dikongsi bersama koperasi. Ya, itulah di antara matlamat mengapa koperasi di sekolah ini diwujudkan, iaitu untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai pemikiran entrepreneurship tu, keusahawanan. So alhamdulillah di sekolah ini kita berjayalah gemblengkan tenaga guru dan juga pelajar sebagai ahli lembaga koperasi untuk menggerakkan koperasi itu. Dan dalam masa yang sama alhamdulillah pelajar-pelajar ini dapat mengekalkan prestasi mereka dalam akademik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ana Syed Nabil Ihsan bin Sabri Jalil, boleh panggil Ihsan, dan Ana selaku ahli jawatan kasut untuk jualan dan belian. Jadi kami sebagai ahli lembaga koperasi, kami bukan sahaja menjual tapi kami juga menguruskan inventory, dan misalnya kami juga ada buat jualan. Misalnya kalau ada program, kami sebagai badan koperasi kami ada lakukan jualan, dan itu tugas kami. Macam saya ialah ahli jawatan kasut untuk jualan dan belian. Jadi saya menguruskan jualan dan belian tersebut. Nama saya Aisyah Humaira. Saya memegang Exco Kebersihan dan Keceriaan dekat Koperasi SMK Agama Kuala Lumpur. Tugas saya sebagai Exco Kebersihan dan Keceriaan ni, dia sangat-sangat memainkan peranan penting lah, sebab keceriaan dan kebersihan adalah perkara aspek pertama yang dilihat oleh semua orang kat luar, bahagian dalam peti kat luar sana. Jadi saya sebagai Exco ni lah yang menggerakkan dengan arahan ketua saya sendiri. Belajar daripada pengalaman dan belajar daripada perkara yang kita buat sangat-sangat mematangkan kita waktu besar nanti. Contoh macam saya pun ada background family business, jadi saya teringatlah untuk menyambung perniagaan ibu saya lah kan. Jadi saya belajar soft skill ataupun belajar cara berinteraksi dengan pelanggan, cara untuk kita menguruskan sesuatu perniagaan tu memang bermula dari sini, basicnya daripada sini. Saya bermula menguruskan koperasi bermodalkan RM6,000 dan alhamdulillah bersama-sama tim saya sehingga sekarang koperasi kami mencapai perolehan 1 juta ke atas selama 3 tahun, dan keuntungan kita jana RM100,000 ke atas. InsyaAllah pada 2024 kita cuba untuk achieve ataupun untuk capai target, iaitu mencapai jualan ataupun perolehan sebanyak RM2 juta insyaAllah, dan perolehan RM2 juta dan keuntungan kita dapat capai sebanyak RM200,000 ke atas. Alhamdulillah kita amat bersyukurlah dan mengucapkan jazakallah khairan katsiran, terima kasih yang tak terhinggalah kepada Suruhanjaya Koperasi kerana banyak membantu dalam program pembangunan koperasi kita, sama ada dari aspek khidmat nasihat dan juga bantuan kewangan juga. Geran-geran bantuan untuk pembangunan, pembaik pulihan koperasi, bilik koperasi dan sebagainya lah. Koperasi sekolah perlu pelbagaikan cabang perniagaan agar pendapatan yang dijana bukan sahaja memberi manfaat kepada sekolah, malah mampu melahirkan generasi usahawan berdaya saing pada masa akan datang. Baik, demikian tadi kami kongsikan kepada anda berkenaan kapsul yang sememangnya akan memberikan inspirasi untuk anda semua. Jadi untuk slide seterusnya ini kita teruskan dengan segmen SPM Sana Sini. Kita mulakan dengan perkembangan ini terlebih dahulu. Sempena perayaan Christmas, bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan kelas ekonomi melebihi RM599 sehala boleh dinikmati bermula tengah malam tadi. Ia melibatkan perjalanan dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan untuk 3 hari sebelum perayaan bermula 22 Disember. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan bagi tiket penerbangan sehala kelas ekonomi lebih RM599, kerajaan akan bayar perbezaan antara harga asal dan harga maksimum tiket terbabit. Tiket penerbangan kurang daripada RM599 pula akan dijual pada harga asal ditetapkan syarikat penerbangan.
RTM berjaya merangkul 2 kategori Anugerah Media Pelancongan Perubatan 2023 MTMA. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, kemenangan itu merupakan satu pencapaian amat membanggakan hasil komitmen dan kesungguhan sebagai pengamal media. RTM muncul juara kategori Pasukan Editorial Pelancongan Perubatan Terbaik Tahunan, membawa pulang trofi beserta wang tunai RM10,000. Manakala wartawan RTM Normaiza Musa memenangi kategori Rencana Pelancongan Perubatan Media Penyiaran Terbaik. Anugerah dianjurkan Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia MHTC dengan 6 kategori dipertandingkan. Ia mendapat penyertaan pelbagai agensi berita tempatan dan luar negara. Bagi memastikan kucing jalanan dapat dijaga dengan baik, satu usaha murni digerakkan menerusi penubuhan Taman Kucing Madani di Flat Seri Sabah. Inisiatif ini diilhamkan isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Beliau yang juga ahli Parlimen Bandar Tun Razak berharap agar Flat Seri Sabah menjadi pusat pertama di ibu kota yang mempunyai taman pelindungan kucing. Sebagai permulaan, sebanyak 20 ekor kucing ditempatkan di flat tersebut. Taman kucing berkenaan dapat menempatkan 75 ekor kucing dalam satu-satu masa. Usaha ini juga bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk Flat Seri Sabah. Baik, demikian tadi untuk segmen SPM sana sini. Seterusnya kami nak bawa anda terbang ke negeri di bawah Bayu Sabah untuk perkongsian cerita pagi dari sana bersama dengan rakan penyampai kami Saleh Jikri. Silakan. Baik, terima kasih rakan-rakan di Angkasa Puri. Cerita Pagi Sabah kali ini kita bercerita dengan program sempena dengan musim cuti sekolah. Lazimnya bila menjelang musim cuti sekolah ini, inilah kesempatan ibu bapa untuk melaksanakan pelbagai aktiviti. Selain daripada aktiviti bercuti, yang pastinya aktiviti berkatan juga antara yang paling popular dilaksanakan. Dan tidak ketinggalan di Batu 12 rancangan Sungai Manila ini, program berkatan turut dilaksanakan bagi memudahkan ibu bapa melakukan aktiviti berkatan ini untuk mengkatankan anak-anaknya sepanjang musim cuti sekolah ini. Jadi bersama-sama saya ketika ini Tuan Hazi Mubarak Tan Sri Musa, antara pemimpin akar umbi yang tampil untuk membantu masyarakat khasnya golongan yang memerlukan untuk menunaikan mengkatankan anak-anaknya di musim cuti sekolah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa sebenarnya tujuan untuk menganjurkan program berkatan ini? Tujuan utama kita bukan saja untuk meraihkan di kawasan, tapi saya ingin mengambil peluang ini di sempena cuti sekolah. Anak-anak mempunyai masa selama 2 minggu. Jadi kita membuat program berkatan ini supaya agar ada masa yang diberikan kepada anak-anak untuk melaksanakan berkatan. Bukan saja ya salah satu perkara yang baik di sisi agama kita, ia juga adalah satu kewajipan sebagai umat Islam. Ya. Jadi Tuan Hazim, bagaimana mungkin program ini memberi impak positif kepada golongan kurang memerlukan? Bagi saya, kita tahu, kita sadar bahawa kos berkatan ini bukan murah, dan saya sedikit sebanyak saya mengharapkan ia dapat meringankan beban golongan ibu bapa khususnya di masyarakat Sungai Manila ini. Kita juga ada menjemput 21 peserta anak yatim untuk bersama-sama program berkatan ini. Dari segi untuk melaksanakan program ini, mungkin ada kerjasama dengan agensi-agensi. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pegawai-pegawai Hospital Duchess of Kent Sandakan dan juga pegawai-pegawai keselamatan PDRM juga bersama-sama kita pada hari ini, dan Bomba juga bersama-sama kita untuk menjayakan program kita pada pagi ini. Mungkin selain program berkatan ini, apa lagi perancangan mungkin pada masa akan datang? Sudah pastinya selepas cuti sekolah ini kita akan bermula persekolahan. Sudah pasti tahun depan salah satu program yang ingin kita anjurkan ialah program permulaan sekolah. Jadi di situ kita juga mengharapkan dapat sedikit sebanyak membantu ibu bapa untuk menyediakan anak-anak untuk masa persekolahan.
Mungkin ada nasihat mungkin ataupun saranan kepada pihak yang lain juga turut mengadakan program seumpama untuk membantu golongan memerlukan. Saya ingin menasihatkan di musim cuti sekolah ini, saya mohon kepada ibu bapa untuk selalu peka dan mengambil tahu pergerakan anak-anak mereka sepanjang cuti sekolah ini, kerana musim ketujung ini sekarang dan fenomena air pasang sedang melanda ketika ini. Jadi saya berharap jikalau ada pihak berkuasa ingin silalah patuhi arahan pihak berkuasa, khususnya bagi penduduk yang tinggal di pesisiran laut dan tebing sungai. Mungkin ada juga nasihat kepada ibu bapa, anak-anak yang berdepan dengan peperiksaan ketika ini. Saya berharap, saya doakan untuk anak-anak yang melaksanakan untuk peperiksaan, semoga berjaya dalam peperiksaan, dan kepada ibu bapa juga untuk menasihatkan anak-anak mereka supaya di musim peperiksaan ini agar jangan terlalu stres, ya. Dan semoga mereka berjaya dalam peperiksaan, insyaAllah. Terima kasih Tuan Hazim. Terima kasih. Baik, itu dia bersama dengan Tuan Hazim Mubarak Tan Sri Musa, antara pemimpin Akar Umbi yang turun padang di musim cuti sekolah ini untuk menyantuni golongan kurang memerlukan untuk program Berkatan Beramai-Ramai ini yang melibatkan hampir 200 anak-anak yang berumur dari 11 tahun hingga 12 tahun, dikatakan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia di daerah Sandakan ini. Sekali dahulu cerita pagi Sabah dari daerah Sandakan kembali bersama rakan-rakan di Angkasa Puri. Silakan. Okey penonton, sekarang ini kita dalam ruangan untuk kita mempromosikan minyak wangi IBA. So pastinya bercakap berkenaan IBA ni, individu ni dia telah pergi lebih daripada 20 negara. Saya rasa lebih kot, 30 buah negara untuk mendalami berkenaan minyak wangi, dan juga beliau mengumpul lebih daripada 200 minyak wangi jenama antarabangsa. Tak lain tak bukan, so pastinya hari ini kita bersama dengan Ahmad Iqbal Zulkifli. Iqbal, apa khabar? Ya, baik, sihat alhamdulillah. Iqbal baru balik dari Sarawak Iqbal. Baru balik dari Sarawak dan akan pergi lagi minggu hadapan ke Sarawak. Saya bila masuk di muat naik gambar-gambar video, 500-600 orang komen semua cakap bahasa Sarawak, saya tak faham. Tapi seronok. Alhamdulillah. Tak apa, lama-lama nanti boleh cakap Sarawak Iqbal. Ya, doakanlah. Tapi yang paling penting hari ini pasti penonton tertarik dengan apa yang ada dekat sebelah kita sekarang ini. Kiri dan kanan ada ini. Ini jelas nampak ni tuan-puan. Ini adalah hadiah bagi pembeli yang pertamalah, yang mana kita dah bagi 20 orang bagi pembeli IBA perfume ini. Yang pertama bagi 1,000, yang kedua bagi 500 dan yang ketiga bagi 300, dan saya pilih juga 50 orang untuk dapatkan dalam 50 ke 100 ringgit bagi pembeli terawal. Tapi saya tak lupa untuk berikan hadiah beg tangan bagi 40 orang terawal yang membeli minyak wangi. Cuma ini memang kena cepat-cepat. Ambil nombor telefon dulu sekarang, di nombor yang tertera tu 019 9500. Sangat senang nombor telefonnya. Yang penting WhatsApp sahaja, jangan hubungi. Itu kena cepatlah. Jadi hari ini sebenarnya memperkirakan edisi yang baru, dan untuk IBA perfume ini satu edisi yang baru, dan saya juga adalah hari yang terakhir saya bersaran untuk kali ini di musim ini di Selamat Pagi Malaysia, disebabkan permintaan terlalu banyak. Saya kena hentikan dulu dan akan bersambung tak tahu bila lagi. Jadi mungkin edisi kali ini pun saya akan hentikan dan akan yang baru pula. Jadi kepada tuan-puan, kalau nak tu kena cepat-cepat dah. Sekarang ini ambil nombor telefon dan buat pembelian terawal. Siapa cepat dia dapatlah beg tangan ni lah yang paling penting, sebab benda ni memang sangat pantas dan WhatsApp pun dah masuk dah sebenarnya. Jadi kena cepat-cepat WhatsApp je. Ambil gambar je di skrin TV tu sebenarnya. Okey, ambil gambar dan juga WhatsApp cepat-cepat. Jangan terlepas harga promosi pada hari ini. Okey, Pak. Bercakap berkenaan IBA perfume ini, pastinya ramai nak tahu juga berkenaan inspirasi Iqbal. Bagaimana tercetusnya IBA ni? Yang seperti mana yang dinyatakan tadi, saya memang pergi ke
lebih 30 negara sebenarnya. Dan hari ini sepatutnya saya akan pergi ke Indonesia lagi. Jadi pada bulan lepas saya pergi ke Jepun dan pada beberapa minggu lepas saya pergi ke Korea dan akan pergi ke Paris juga dan ke India pun juga akan pergi untuk mempelajari tentang minyak wangi. Seperti yang tertera ni adalah di Dubai. Antara satu inspirasi saya melihat koleksi-koleksi minyak wangi di sana yang tidak dijual di negara lain. Dan saya pergi juga ke kilang Shanghai yang sangat besar yang kita perlu lalui dengan kereta sebab terlalu besar sangat yang besar ya. Jadi kilang-kilang tersebut memperkenalkan produk yang bagus. Jadi saya kata saya nak balik untuk buat di Malaysia dan sehingga sekarang 10 tahun perniagaan saya tanpa ejen, tanpa stokis. Alhamdulillah. Dan hanya bersiaran di Selamat Pagi Malaysia kalau ikutkan. Jadi tuan-puan, harganya macam mana? Kalau siapa nak ni kena cepat-cepat. Jadi sementara masih ada stok dan kali terakhir kita bersiaran ni, ini kali terakhir peluang tuan-puan nak ambil nombor telefon dan dapatkan hadiah beg tangan ini. Jadi cara nak dapatkan dengan harga RM170 sahaja. Yang kedua-dua bawaan ini boleh pakai untuk lelaki dan juga wanita. 2 botol akan dapat dan boleh pakai 4 ke 5 bulan lamanya. Dan hanya 40 orang terawal sahaja yang akan dapat. Cara nak dapatkan, mungkin ambil gambar sekarang di skrin TV tu, poster yang tertera. WhatsApp saja bagi tahu nak order IBA perfume. Jadi kena jadi pembeli yang terawal, 40 orang terawal dan yang lebih awal lagi akan dapat wang tunai. Dan kita dah umumkan banyak kali. Setiap kali saya bersiaran saya akan umumkan. Biasa dah 20 orang dah umumkan dan ini kena cepat. WhatsApp bagi tahu nak order IBA perfume di nombor 019-9500 IBA perfume. Jadi untuk lelaki dan juga wanita dan paling penting saya titik beratkan wangian itu tidak pening kepala, tidak hapak walaupun dipakai lama dan sudah semestinya mesra Muslim. Dan untuk koleksi minyak wangi kali ini sebenarnya saya buat di Holland, di kilang antara yang terbesar di dunia juga oleh 3 orang perfumer, pakar lah. Jadi kalau macam saya sebagai peniaga ni kita tak nak boleh katakan saya sebagai seorang pakar walaupun dah lama berniaga. Jadi banyak perkara sebenarnya dari segi kelemahan saya perlu akui seperti berlaku kelewatan sebelum ini dan banyaklah yang saya belajar. Saya memerlukan orang-orang yang di belakang tabir yang banyak membantu saya. Jadi janji saya untuk melakukan yang sehabis baik. Jadi sementara dapat hadiah ini, ada juga desain. Dia pelbagai desain tahu, tak semestinya dapat yang ini. Jadi dia banyak desain yang dapat. Paling penting sebenarnya hanya 40 orang terawal. Dan 40 ni, kalau tuan-tuan tengok di WhatsApp saya ni dah bertubi-tubi dah pun WhatsApp masuk. Jadi kena cepat-cepat WhatsApp, bagi tahu saja nak order IBA perfume. 2 botol lelaki dan juga wanita boleh pakai selama 4 ke 5 bulan. Jadi ambil gambar sekarang ini. Sangat senang. Tengok sekali dah tahu. 019-9500. Jangan hubungi, saya tak sempat nak jawab. Tak sempat nak jawab. Sekarang ni ramai sangat dah WhatsApp IBA 019-9500 tetapi IBA mencari 40 pembeli terawal. Jangan WhatsApp saja tapi beli terus. Betul. Sebab kalau siapa nak COD pun boleh, barang sampai baru bayar boleh, tapi saya lebih galakkan untuk buat bayaran secara biasalah. Sebab kalau COD ada charge RM5 dan perlu ada orang dekat rumah dan kena sediakan wang tunai lah. Cuma kalau bayaran cepat macam ni akan dapat beg tangan, confirm akan dapat. Cuma design tu pelbagai dan ini sebenarnya koleksi yang lebih baru. Okey, kalau tuan-puan tengok koleksi yang ni lebih besar dan lebih cantik lah. Okey, botol yang lebih berbeza, okey, lebih besar dan cantik sebenarnya. Eksklusif. Dan sekarang ini satu perkara yang saya rasa saya perlu kuatkan adalah saya menyambung belajar lagi di bidang master dalam perniagaan sebab saya rasa tak cukup untuk sekarang dengan bisnes yang cendawan tumbuh, jadi saya perlu untuk belajar dan sedikitlah saya update untuk kalau di tempat-tempat banjir saya akan turun juga. Saya rasa sebenarnya sedikit satu kenyataan yang hari ini, sebenarnya saya tak ada mengejar apa-apa lagi sebenarnya dalam perniagaan. Saya cuma nak buat yang terbaik dan saya hanya nak bekerja. Saya nak bekerja dan bukan mengejar apa-apa lagi. Jadi itulah saya kejarkan sebenarnya dan saya nak berbakti kepada masyarakat. Itu saja. Walaupun banyak sangat kontroversi saya yang sebelum-sebelum ini, tapi saya masih bekerjasama dengan orang ramai yang banyak membantu di belakang saya. Jadi tuan-puan, perniagaan IBA adalah tetap seperti mana yang 8 tahun sampai sekarang saya akan cuba yang terbaik. Yang penting tuan-puan, minyak wangi kali ini adalah
edisi yang tak sama dengan yang lain, dan hadiah beg ni sebenarnya saya pernah mengalami kerugian, saya pernah bagi tahu. Disebabkan saya bagi semua orang. Saya bagi semua orang, kalau 300 400 orang beli sehari saya bagi semua. Tapi kali ini saya nak bagi kepada 50 orang terawal sebab dia agak mahal sikit. Jadi tuan-puan, ambil saja gambar poster yang tertera tu, WhatsApp bagi tahu nak order IBA perfume di nombor 019 9500. RM170 tu 2 botol, lelaki dan juga wanita boleh pakai, termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak. Dan saya minta maaf, rancak saya bercakap kan. Okay. Seorang pengguna yang merupakan seorang doktor dan juga mengumpulkan banyak koleksi minyak wangi dan pergi ke banyak negara, ada bercerita tentang ini. Jadi sambil-sambil tuan-puan WhatsApp, ada beberapa saat saja lagi ni, sambil-sambil WhatsApp tu, terus kita tengok apa kata pengguna. Jom kita saksikan testimoni pengguna. Okay, I dah biasa pakai perfume jenama yang mahal gila, yang ribu-ribu. Tapi lepas I jumpa Iba perfume ni, I dah tak pandang dah yang lain. And as a doctor myself, yang jumpa ramai orang in my daily life, I make sure to jaga my image, and one of it is to make sure that I smell great, so people will be more confident to be around me. And sometimes they even ask me, my own patient, dia cakap, "Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan?" I cakap, tak adalah, I pakai Iba perfume je. And then sometimes kita penat kerja kan, biasa balik rumah dah busuk-busuk kan, tapi bila pakai Iba ni, balik rumah pun stay wangi, I basuh baju pun stay wangi. I tak reti nak explain macam mana bau dia ni. Bau dia memang sangat premium. Sometimes I pakai yang lelaki punya juga. Tapi korang memang kena try, sebab bau dia ni susah nak describe, and tak tahu kat mana nak cari bau yang premium macam ni. Okey, itu salah satu testimoni yang sangat berpuas hati dengan IBA perfume. Betul. Saya berterima kasihlah kepada tuan-puan semua, dan tuan-puan kalau nak, ini adalah kali terakhir kita bersiaran, beberapa saat saja lagi mungkin. Tuan-puan, jadi kalau nak beli ni, ambil terus nombor telefon dan WhatsApp terus bagi tahu nak order IBA perfume, kerana hanya 40 orang saja yang terdapat beg ini. Jadi jelasnya saya bagi tahu hanya 40 orang terawal, kena cepat-cepat ambil saja gambar poster yang tertera di nombor 019 9500. Lagipun kalau beli ni sekali boleh pakai 4 ke 5 bulan, lelaki dan juga wanita, dan tak sama dengan yang koleksi yang lain. Yang penting bawaan itu tak akan sama dengan yang lain, sebab kita pun ada CJ segala yang menunjukkan bahawa IBA ni bebas alkohol semualah, yang saya tunjukkan yang dulu ada buat dari France. Dan semua ini susah tahu nak belajar, bukan senang, dan pergi ke luar negara menghabiskan banyak kos yang orang tak nampak sebenarnya. Jadi jangan ragu-ragu untuk memilih IBA perfume. Dan sepatutnya Iba ada juga yang tanya, kenapalah Iba suka nak bagi hadiah RM1,000 beg tangan untuk pembeli-pembeli ni, Iba? Ini hadiah ni, wang tunai ni bukan selalulah saya bagi semata pelancaran yang ini. Sebab itu ini terhad, dan iyalah dulu saya bagi hadiah emas lah semua macam kan. Jadi sebenarnya saya berfikir kalau di RTM mereka menonton yang sangat lama, mereka penonton yang 15 tahun 20 tahun yang kedahulukan. Jadi yang penting saya nak bahagikan orang semua nak dapatkan hadiah beg tangan ini dengan cara apa lagi? Kita menjual dan dapatlah sekali kan. Jadi tuan-puan, kalau nak sekarang ini kali terakhir saya bagi tahu ini macam mana nak dapatkan IBA perfume untuk kali terakhir, WhatsApp sahaja di nombor yang tertera di skrin TV tu 019 9500. Okey, untuk kali terakhir boleh ambil nombor telefon sekarang 019 9500. RM170 2 botol penghantaran termasuk ke Sabah Sarawak. Jadi setakat itu kita bersiaran, kena cepat-cepat. InsyaAllah. Jadi rebut agak promosi hari ini 019 9500. Terima kasih Iba atas perkongsian pada hari ini. Semoga dipermudahkan semua, dan juga kepada anda cepat-cepat buat pembelian pada hari ini untuk mendapatkan minyak wangi yang eksklusif daripada IBA perfume. Dan sepastinya sekarang ini kita nak saksikan package berkenaan dengan Biar Betul. Segmen Biar Betul ni untuk kita menangkis apa yang palsu di luar sana. Tular hantaran dibuat akaun media sosial sebuah parti pembangkang mendakwa kerajaan menyekat kebebasan suara. Dakwa hantaran itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil mengarahkan kandungan yang tidak senada dengan Putrajaya dipadam. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Sebaliknya, tiada arahan terus dikeluarkan menteri bertanggungjawab yang mahu sesuatu muat naik diturunkan. Tindakan dilaksana MC-MC terhadap kandungan yang menyalahi undang-undang. Ini terbukti apabila lebih 70% daripada muat naik yang diambil tindakan membabitkan promosi jualan haram dan penipuan dalam talian.
we have a responsibility. Kita bertanggungjawab. When we share, when we forward, when we retweet, when we like, there are implications. There are social implications, economic implications, legal ramifications. A Malaysian court recently decided that if you were to share a defamatory piece of content, even on WhatsApp, you can be sued for defamation in Malaysia. Henti cipta persepsi negatif, elak cetus kegusaran awam. Penyebaran berita palsu dan fitnah merupakan kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Betul ke ni? Awak yakin ke? Ni awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis fitnah, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Baik, mari beli lokal. Ini adalah antara waktu yang cukup terbaik sekali untuk kita semua mengangkat usahawan-usahawan yang menjual barang-barangan, servis dan sebagainya yang merupakan rakyat Malaysia sendiri. Jadi untuk pengetahuan anda semua, untuk kita menyahut seruan untuk kita sama-sama membeli barangan lokal, ini satu kempen sedang dijalankan sebenarnya, dipanggil sebagai kempen Mari Beli Lokal. Jadi untuk cakap lebih lanjut berkenaan kempen ini, 3 tetamu di studio kami bawakan. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Puan Zalwani Zalkapli, Timbalan Setiausaha Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan KUSKOP. Kita juga bawakan dua, iaitu usahawan MyMall, iaitu Dr. Sasha Abdul Aziz dan juga Cik Nur Hayati Tahir. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya tak tahulah kebetulan women empowerment ke apa ni. Yes. Hari ini semua kita bawakan daripada golongan wanita. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut, kita mulakan dengan Puan Zalwani terlebih dahulu untuk berikan sedikit pengenalan kepada penonton berkenaan dengan kempen Mari Beli Lokal. Okey, terima kasih. Thank you for having us. Mari Beli Lokal ni adalah kempen yang dilancarkan oleh KUSKOP melalui satu platform e-dagang yang kita namakan sebagai MyMall. MyMall ni masih bertatih baru setahun lebih. Tetapi platform ni diwujudkan oleh KUSKOP untuk memberi peluang kepada usahawan-usahawan tempatan berniaga dan kita tidak mengenakan sebarang charge. So kempen ini adalah susulan kejayaan kempen Mari Beli Lokal Ramadan Raya kita yang kita adakan pada tahun lepas yang telah mencatatkan jualan sebanyak 2.6 juta ringgit. So kali ini hujung tahun kita kumpulkan semua usahawan tempatan untuk mengadakan jualan Mari Beli Lokal besar-besaran. Plus kita ada pelbagai produk tempatan di dalam MyMall yang perlu ketengahkan dan kita turut menawarkan insentif-insentif dan voucher-voucher tertentu untuk pembeli. Okey. Memang untuk wanita juga tak kan? Oh tak. Kebetulan juga kan? Tidak. Okay. But again, women empowerment. Women empowerment juga. Yalah, sebab sekarang ni yang ramai lokal berniaga tu daripada wanita lah kan kebanyakan. Yalah, sebab yalah mereka suri rumah kan. Jadi ada orang kata income, pendapatan lain yang mereka boleh laksanakan. Okey, kita tanya kepada Dr. Sasha, merupakan antara usahawan MyMall dan juga selaku ikon wanita wilayah persekutuan. Bagaimana Dr. Sasha melihat kempen ini merupakan satu platform terbaik untuk Dr. Sasha sendiri untuk mengembangkan perniagaan? Okey, untuk saya, alhamdulillah saya ada dua perniagaan. Saya ada Ola dan Oli. Kita buat suplemen kanak-kanak, produk lah, produk base, dan kita ada macam-macam lagi lah. Dan saya juga ada klinik pendengaran, it's called Eartistic Hearing and Physiotherapy Center. Unik tentang platform ni, dia bukan sahaja boleh promote produk, dia juga boleh promote services. So bagi saya senangnya ada satu platform yang saya boleh belajar, sebab setiap platform kan kena belajar. So kita boleh belajar platform ni and then saya boleh guna pakai untuk dua-dua bisnes saya. So that's like for me that's the best lah. Other than that, dia banyak support untuk usahawan di Malaysia. Untuk saya personally the best sebab dia ada kat situ lah kita dapat information pasal latest dana ke latest information. Itu orang kata untuk kita sentiasa update. Nombor dua, dia tak ambil apa-apa commission.
macam platform-platform lain ada yang 30%. Ini memang tak ada langsung. So memang untuk usahawan baru. Pada usahawan 100% lah. Yes. So basically memang satu usaha yang luar biasa bagi saya lah daripada Kuskup dan juga MyMall untuk bantu usahawan seperti saya. And tadi cakap juga pasal saya sebagai wanita ikon wilayah Persekutuan. Di Kelab Wanita Ikon kita ada ramai usahawan daripada level Asnaf, B40 dan sebagainya. So di situ juga saya menggunakan platform ni insya-Allah untuk membantu lebih ramai lagi usahawan untuk orang kata start their business and go to the market. And for me right now memang sesuai lah sekarang ni kita nak pilih produk yang orang kata confirm selamat dan halal di platform ni, insya-Allah semuanya selamat dan halal. Okey, untuk Hayati sendiri kongsikan sedikit pengalaman apabila menyertai program-program kempen yang disediakan oleh Kuskup ini. Okey, pendapat saya ini adalah satu peluang lah sebagai influencer yang nak mulakan apa-apa perniagaan boleh masuk ke dalam MyMall ni. Sebab salah satu kelebihan dia tak ambil komisen. Tak ada 30% ke 40% ke. And lagi satu untuk hujung tahun macam ni kita ada free shipping. So influencer sekarang pun dah tumbuh buat cendawan ramai kan. So sesiapa yang nak mulakan perniagaan tu boleh join dalam MyMall ni. Macam saya sendiri, saya baru je mulakan perniagaan tudung, brand bunga dan akan launching pada bulan Januari ni lah di MyMall. Okey. Okey, Puan Zaunia, bagaimana sebenarnya apa antara objektif utama? Yalah, kita tahulah memang untuk menggalakkan orang ramai untuk memberi barangan lokal. Tapi di sebalik itu apa yang cuba dicapai oleh pihak Kuskup menerusi pelaksanaan kempen ini? Dia macam serampang dua mata. So selain mempromosikan produk pada harga berpatutan kepada masyarakat pembeli, tetapi sebagai Kementerian Pembangunan Usahawan, objektif kita adalah untuk membantu usahawan PMKS itu sendiri, mikro, kecil dan sederhana. So basically jika kita pergi ke mana-mana platform lain, dia mengenakan charges. So MyMall kita bagi percuma dan kita juga bagi akses kepada usahawan kepada latihan, maklumat berkaitan dengan dana, marketing dan sebagainya. Jadi pendedahan kepada usahawan tu dapat meluas. So pembangunan usahawan tu dapat dilakukan melalui ada orang mungkin nak eksperimen sahaja. Saya baru nak mula berniaga, but kalau pergi Shopee, kalau pergi platform-platform lain mungkin dia dikenakan charges. Jadi platform ni percuma, boleh digunakan sebagai latihan untuk mereka meneruskan pemasaran, pendigitalan produk-produk mereka. Macam doktor sendiri, bagaimana sebenarnya kempen seperti ini membantu untuk meningkatkan penjualan, memudahkan pengurusan? Sebab kita tahu berniaga secara fizikal dengan dalam talian ni dia punya gayanya tu dah sedikit berbeza ya kalau dibandingkan. Jadi bagaimana pengalaman doktor sendiri kalau berkongsi? For now, sebab kita pun baru, the best part is ada orang bantu kami. Meaning tim MyMall ni sangat-sangat membantu kami untuk orang kata catch up dengan ada 11-11, 12-12. Banyak sangat orang kata dari segi pemasaran tu ada banyak sangat benda kena buat. So one of the things bagi saya membantu ialah kita MyMall sendiri ada tim yang akan membantu kita daripada A sampai Z. And then itu pertama. Yang kedua, itulah tadi ada cakap pasal free shipping. Orang kata banyak sangat bantuan untuk kami ni untuk push kita punya produk lah. Of course, bercakap pasal platform online ni you kena continuously buat ads. Yang itu antara benda juga yang MyMall bantu kami. So memang for me that's the best part lah. And like I said, dia bukan bantu produk je. My klinik pun, my center pun dapat benefits from this platform. Macam Hayati sendiri kan, yalah bila nak berniaga dalam talian ni memang untuk iklan tu dia kena rakus sikit kan. Jadi macam mana Hayati adapt diri sendiri untuk yalah menceburi bidang dalam perniagaan dalam talian ini? Macam saya terbiasa dengan push video marketing lah. Yalah, because you got Instagram as influencer. Yes, Instagram, TikTok, Facebook. Dekat situlah saya akan push saya punya business untuk buat awareness supaya sampai kepada followers dan juga kepada semua pengguna. Tapi pengalaman tu sama tak? Sebelum ni you as influencers kan? You lebih, yang tu dia macam mana? Dia lebih kepada diri you sendiri kan? Macam you nak which product, which brand. But then bila you dah business, you don't have the choice kan? You kena promote your own product, whatever it is. Yes, betul. So apa perbezaannya? Maybe you boleh kongsi kan? As in, you buat sales and marketing as an influencer and you buat sales and marketing as you as founder.
Macam apa pengalaman yang you rasa macam beza? Oh, kalau influencer ni you ada orang atas lagi kan untuk memberikan arahan kepada you. Tapi ni you produk you sendiri, means you are your own boss kan? Kena kenal lah produk kita macam mana, and kena tahu apa yang followers kita nak, design yang macam mana diorang suka, kena banyak buat research pasal tu. Jadi sebagai founder ni sebenarnya agak struggle juga, mencabar jugalah. Sebab sebelum-sebelum ni saya tak pernah buat bisnes lagi. Ini first time lah. Tapi itulah perlunya MyMall. Kita ada juga program bimbingan untuk membimbing usahawan-usahawan baru, usahawan muda. Student pun kalau anda baru nak memulakan perniagaan, boleh, dan kita akan belikan anda bimbingan tu untuk kita sama-sama belajar dan menyiapkan anda untuk pasaran, meluaskan lagi pasaran. Adakah terdapat sebarang kos yang tersembunyi untuk mendapat bimbingan daripada Kuskop? Ramai nak tanya ni. Untuk kita ada free program yang kita letakkan di atas talian, tetapi ada program-program yang ditawarkan oleh agensi JC di bawah Kuskop. Kuskop ada 10 agensi dan ada yang menawarkan latihan. So latihan-latihan tu kalau kita pergi dekat luar mungkin mahal, tapi kalau kita pergi kepada agensi-agensi kerajaan ni, harganya pada harga yang berpatutan dan mampu untuk usahawan-usahawan lah. Tapi ada juga program-program percuma yang kita tawarkan di event-event di mana yang kita pergi. Selain daripada itu, saya juga perlu highlight untuk kempen ini kita turut menawarkan penghantaran subsidi RM5 subsidi kepada kos penghantaran. So untuk pembelian setiap RM30 ke atas, you will get RM5 subsidi. Kalau kos tu RM4, maknanya it's free shipping lah, macam yang telah dinyatakan tadi. Tetapi come to MyMall, kita mengalu-alukan semua usahawan PMKS, formal ataupun informal, untuk explore, meneroka dan bersama-sama kita untuk menjayakan kempen Mari Beli Lokal hujung tahun ini. Okey, habis zaman kita. Macam tak cukup pula nak ceritakan. Okey, jadi jangan lupa sama-sama untuk support lokal bersama kempen Mari Beli Lokal ini. Jualan akhir tahun MyMall. Saya rasa sekarang ni maklumat di ujung jari kan. Download saja app MyMall ni, anda akan dapatkanlah maklumat lanjut berkenaan kempen ini. Terima kasih kepada Puan Zalwani, Dr. Sasha dan juga Hayati sama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan kempen Mari Beli Lokal. Seterusnya kami nak bawa anda ke Map Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca ini bersama dengan pegawai meteorologi di sana. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Berdasarkan analisis model cuaca tempatan dan juga antarabangsa, luruan monsun akan terus memasuki ke rantau negara kita bermula pada hari ini sehingga ke 23 Disember 2023 dan seterusnya akan membawa keadaan cuaca yang agak lembap di rantau negara. Dan selain itu juga terdapat satu lekukan tropika yang kini terbentuk di tenggara Filipina dan dijangka ianya akan bergerak ke arah barat merentasi Laut Sulu dan juga ke Laut Cina Selatan, dan kali ini boleh menyebabkan peningkatan kelembapan di selatan semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sabah, iaitu di bahagian utara di negeri Sabah nanti. Dan seterusnya kita akan beralih ke paparan imej amaran. Map Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat waspada di bahagian selatan berikutan berlakunya luruan monsun, dan negeri yang terlibat adalah dua negeri di selatan semenanjung Malaysia, iaitu di negeri Pahang yang melibatkan daerah Rompin serta di negeri Johor iaitu di daerah Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Amaran ini bermula pada 18 nanti esok sehingga ke 21 Disember 2023. Bagi negeri Sabah pula, amaran melibatkan tiga bahagian iaitu di bahagian Sandakan iaitu di daerah Telupit, Beluran dan juga Sandakan serta di keseluruhan bahagian Kudat dan juga di bahagian pantai barat di negeri Sabah iaitu di Kota Kinabalu, di daerah Tuaran, Ranau dan juga di Kota Belud. Dan amaran bagi negeri Sabah bermula esok 18 hingga ke 19 Disember 2023. Baik, dalam tempoh ini hujan berterusan dijangkakan boleh berlaku di negeri Pahang, Johor dan juga di negeri Sabah. Diharapkan anda semua sentiasa peka dan juga cakna dengan amaran kerana hujan yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir
di kawasan berkedudukan rendah. Baik, selain itu juga Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama dan juga kedua berikutan wujudnya satu lekukan tropika yang dijangka akan memasuki ke lautan Sulu dan juga Laut Cina Selatan yang melibatkan bahagian Kondor, Reef North, Layang, Labuan dan juga Palawan, kerana dalam tempoh tempoh ini nanti angin akan bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan pastinya ketinggian ombak boleh mencapai 3.5 meter. Keadaan ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan kerasot dan juga kepada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Baik, kita akan beralih ke paparan Gemeng Radar bagi melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci apa yang berlaku pada ketika ini. Di pantai timur Semenanjung Malaysia masih lagi mengalami keadaan cuaca yang agak lembap, terutamanya di bahagian tengah pantai timur, iaitu melibatkan di Terengganu dan juga di negeri Pahang. Keadaan ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti. Di negeri lain, buat masa kini alhamdulillah dalam keadaan cerah, tiada hujan berlaku, tetapi pada sebelah petang nanti kita masih lagi menjangkakan keadaan cuaca yang agak lembap akan berlaku di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia. Hujan akan bermula pada tengah hari nanti di bahagian pantai timur dan juga timur di negeri Johor. Kita jangkakan akan berlaku di bahagian ini dan kemudiannya dianya akan bergerak perlahan merentasi tengah Semenanjung dan juga ke arah pantai barat Semenanjung Malaysia dan juga utara, dan keadaan lembap ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang dan juga awal malam nanti bagi bahagian pantai barat Semenanjung Malaysia. Jadi keadaan cuaca lembap, ribut petir akan berpotensi untuk berlaku di bahagian pantai barat pada lewat petang nanti. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pada ketika ini di negeri Sarawak alhamdulillah dalam keadaan yang agak baik, tiada hujan yang berlaku kecuali keadaan mendung dan juga hujan renyai kini berlaku di pesisir pantai melibatkan bahagian Mukah dan juga di bahagian Miri. Di negeri Sabah tiada hujan yang berlaku pada ketika ini, tetapi seperti Semenanjung pada sebelah petang nanti hujan masih lagi akan berlaku di hampir ke semua bahagian di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak pada petang nanti. Baik, ini saja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram, X dan juga YouTube kami. Sekian saja daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, demikian ramalan cuaca untuk hari ini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Seterusnya kami nak bawa anda ke Selangor, cerita pagi dari sana bersama dengan rakan penyampai Zanaria Zainal Abidin yang akan berkongsi berkenaan dengan program Beri, Ambil dan Sumbang. Jadi jom kita bersama Zanaria Zainal Abidin. Baiklah, show cerita pagi untuk negeri Selangor hari ini saya bawa ke anda secara langsung di Masjid Nurul Huda Kampung Kenangan di Puchong ini, di mana hari ini berlangsungnya program Beri, Ambil dan Sumbang. Untuk itu kita terus saja bersama dengan Nazir Masjid Nurul Huda Puchong, iaitu Ustaz Nasiruddin Mohamed. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ustaz, mengenai program pada hari ini. Bagaimana Ustaz? Bagaimana ia boleh tercetus? Pertama sekali saya mengucapkan sedikit penghargaan dan terima kasih kepada pihak RTM, khususnya Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini kerana memberi peluang kepada kami untuk berkolaborasi dan juga mengambil peluang untuk promosikan program yang dianjurkan oleh Masjid Nurul Huda.
Jadi pada pagi ini kita mengambil kira yang mana penduduk di Kampung Kenangan hari ini merasa tertunggu-tunggu program yang kami adakan kali kedua untuk tahun ini. Jadi program ini adalah untuk kita bersama-sama dengan penduduk, yang mana penduduk yang juga menerima beri, ambil dan sumbang ini daripada sekitar kawasan di Puchong ini yang menyumbang dalam sumbangan-sumbangan yang diberikan. Tidak ketinggalan juga daripada petugas-petugas RTM sendiri ada menyumbang barang-barang yang dipamerkan pada hari ini. Ustaz, berapa ramai disasarkan akan ke program ini? Lazimnya daripada seawal pagi ini akan berterusan selagi barang masih ada lagi, dan dijangkakan menghampiri ke 500 ke 600 orang akan hadir untuk mengambil barang-barang ini. Seperti mana beri sudah tak ada, cuma mereka akan ambil dan sumbang kepada tabung dana masjid. Ustaz, ini merupakan kali kedua. Kali pertama mendapat sambutan alhamdulillah, dan kali ini Ustaz, bagaimana harapan Ustaz melalui program seperti ini? Sudah tentu dengan kali kedua ini agak luar biasa, dan penyumbang pun agak luar biasa. Mereka sudah dapat maklumat ini seawal mungkin dalam kita publishkan melalui FB dan juga rakan-rakan. Dan kali ini kita jangkakan dengan kehadiran dan juga sambutan dari penduduk ini akan merasa kepuasan hasil daripada program yang kita anjurkan ini. Malahan program yang kedua ini agak luar biasa, dan kita juga bersama-sama dengan program yang berkaitan akan dianjurkan pada hari ini. Jadi seawalnya sudah tentu dijangkakan kehadiran daripada penduduk dan juga karyan ahli Kampung Kenangan ini, dan juga yang sekitar yang berdekatan dengan Masjid Huda ini akan tampil untuk bersama-sama mengambil dan juga sumbang kepada tabung dana masjid ini, insya-Allah. Okey Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Saya kira kepada penduduk di Puchong ini, apalagi datang ke sini bersama-sama, bagi mereka yang memerlukan boleh datang ke sini ambil barang. Dan untuk itu kita kembali bersama rakan tugas. Silakan. Okey, ni apa? Belikan hadiah untuk asyik. Al-Tadris, alat bantuan belajar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk kalau Hafiz nak masuk solat duha boleh? Alhamdulillah. Mestilah boleh. Nanti Hafiz tekan butang solat zuhur. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Okey, itu pengenalan berkenaan produk yang ingin kita promosikan pada hari ini, iaitu iTadris, iaitu panel solat eksklusif yang pastinya akan membantu anak papa mama semua mudah belajar solat secara sempurna. Dan pastinya hari ini untuk kita berbicara berkenaan iTadris ini, generasi cemerlang dari solat sempurna, kita perkenalkan iaitu Puan Nurul Hidayah Muhammad Din, Pengurus Besar Roll Vision Sunan Berhad, dan juga di sebelah sana Mastura Zawani Ramli, pelanggan iTadris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, mungkin untuk permulaan ini kita perkenalkan iTadris ini kepada para penonton SPM. Okey, baik. Terima kasih Munawar. Yeah. Okey, Assalamualaikum Papa Mama kat luar sana dan semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Sebelum Nurul pergi lebih lanjut tentang apa itu iTadris, Nurul nak minta Papa Mama kat luar sana pegang telefon masing-masing, scan QR code yang tertera, atau kalau tak boleh scan, save nombor telefon dan ready di WhatsApp sebab kita ada banyak tawaran menarik lepas ni. Okey, berbalik kepada soalan Munawar tadi, apa itu iTadris? Okey, iTadris adalah satu alat elektronik yang mana nak membantu anak-anak papa mama ni yang nak mula belajar solat seawal daripada usia 4 tahun sampai dewasa. Dan ia direka khas sebagai panel solat eksklusif nombor 1 di Malaysia. Wow, panel solat eksklusif dan juga berinteraktif. So pasti membantu untuk anak papa mama semua belajar solat dengan sempurna.
dan juga sesuai untuk golongan dewasa. Jadi Puan, bagaimana sebenarnya panel eksklusif solat ini membantu papa mama di luar sana? Setakat ini testimoni bagaimana? Okey, kalau nak ikut Nur share manfaat dia dulu. Okey, kalau nak ikutkan manfaat dia ni sangat banyak. Cuma yang paling penting adalah nak membantu papa mama yang nak ajak anak solat, terutama kalau kita tengok pada zaman sekarang ni Munawar, rata-rata papa mama dua-dua sibuk bekerja. Betul. Pergi pagi balik petang, pergi pagi balik malam. So papa mama, adakah kita yakin dengan keadaan sibuk kita bekerja ni, anak-anak kita yang kurang dipantau solat dia dari segi bacaan dia, dari segi sebutan dia, sama ada betul ataupun tak, nanti solat dia macam mana? Diterima ataupun tak? Betul tak Munawar? Betul. Nak tak papa mama, kalau anak-anak ni dia boleh belajar solat sendiri, kita sibuk bekerja, dia boleh belajar solat sendiri kat rumah atau kat mana-mana sekalipun, tetapi seolah-olah dipantau oleh ustaz yang bertauliah untuk nak pastikan bacaan dan sebutan anak-anak kita dalam solat ni dia betul, dia sempurna mengikut mazhab Imam Syafi'i. Dan seperti Munawar kata tadi, dia tak semestinya untuk anak-anak je tahu, tapi ramai klien kita yang ambil air tadris ni adalah untuk diri sendiri. Contoh yang mualaf, dia orang dapatkan air tadris ni untuk mula belajar solat. Dan kita Munawar, mungkin kita orang dewasa ni kita rasa kita dah tahu solat. Tapi ramai juga yang dapatkan air tadris ni untuk perbetulkan lagi sebutan dan bacaan dalam solat. Itu yang paling utamanya kan. Ya, dan dalam air tadris ni papa mama dia bukan sahaja lengkap dengan solat 5 waktu, tetapi dia ada sekali dengan doa dan solat-solat sunat sekali. Contoh solat sunat tarawih, solat sunat istikharah. Dan cara guna dia senang je. Kalau tengok sini dia ada butang. So kita tekan je butang on off, kemudian letak je tepi sejadah. Anak ni dia ikut je sampai siap. Sangat mudah. Sebab itulah ramai juga yang dapatkan air tadris ni, kalau atuk-atuk, nenek-nenek dia suka hadiahkan pada cucu-cucu. Lepas tu kita yang nak bagi yang mak saudara, pak saudara nak bagi hadiah kepada anak saudara. Nak bagi hadiah pada anak-anak kawan, birthday apa semua. So kita bagi hadiah yang bermanfaat untuk anak-anak lah. Jadi sepasti ini merupakan hadiah yang bermanfaat untuk anak-anak tersayang, kepada golongan dewasa, juga kepada rakan-rakan kita yang mungkin baru nak belajar solat. Inilah panel solat yang sangat eksklusif yang akan membantu anda untuk belajar solat, insya-Allah dengan mudah dan juga dengan cara yang lebih interaktif. Ini kita bukan setakat bersama dengan Puan Nurul, tapi kita juga ada pelanggan air tadris. Jadi kita nak dengar apa manfaat air tadris ini mungkin kepada anak-anak, Puan. Okey, terima kasih Munawar. Okey, saya pada asalnya saya hadiahkan air tadris ni kepada anak saudara saya lah. Anak saudara saya sendiri, dia umur dia dalam 7 tahun, nama dia Hana. Okey, kalau kita tengok sebelum ni, Hana ni dia nak solat tu susah sangat-sangat. Kita puas paksa lah, kalau kita panggil nama dia terus hilang. Dan kalau perasan, dia solat sekalipun macam lipas kudung. Dia angkat takbir tu tak sampai seminit. Siap dah. Lepas tu kalau ikutkan, kita tengok bacaan dalam solat Hana ni banyak yang salah lah. Lebih kurang 70% macam tu salah. Okey. Tapi Alhamdulillah, selepas Hana amalkan air tadris ni, saya tengok banyak sangat perubahan lah berlaku pada diri Hana. Hana dah mula rajin solat dengan sendiri. Kita tak perlu paksa pun, dia rajin. Dia yang tanya kita bila masuk waktu solat. Sebab itulah saya yakin dan percaya jika Hana ni dia istiqamah menggunakan air tadris ni, bacaan solat dia akan betul 100% dan solat dia akan lebih sempurna lah. Dan kalau kita tengok kan, dengan keadaan sekarang macam-macam lah masalah yang berlaku, masalah sosial, masalah jenayah. Jadi kita risau sangat-sangat sebab anak-anak ni kan dia macam ibarat kertas putih kan. Kita pun kena melentur buluh tu biar dari rebungnya. Nak suruh dia jadi yang elok, yang beriman. So kena jagalah solat dia daripada kecil lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, itu salah seorang testimoni yang memberikan apa antara maklumat dan khususnya berkenaan manfaat air tadris ini. Jadi kita dah dengar banyak kelebihan air tadris ini. Sekarang ini pasti penonton nak tahu apa harga promosi. Kabarnya ada hadiah percuma nak bagi hari ini, Puan. Ya, tentu je boleh Munawar. Okey, pak harga ni lah pak yang paling best. Sebab kita ada harga special khas untuk penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini. Kita buka promosi ni sehingga pukul 12.30 hari je. Lebih kurang dalam 3 jam lagi kita nak bagi promosi kau-kau. Apa promosi tu kita nak bagi? Okey, kita nak bagi promosi jaminan wang dikembalikan. Ya papa mama, kalau kata
anak-anak guna selama 3 bulan berturut-turut secara konsisten. Tapi tak dapat kesan langsung. InsyaAllah kita akan pulangkan kembali wang papa mama mengikut terma dan syarat. Dan kita ada promosi lain lagi. Kita ada promosi diskaun potongan harga sebanyak 50%. Seolah-olah beli satu percuma lagi satu. Wow. Dan dengan harga yang sama, kita akan bagi 5 hadiah istimewa. Dan salah satu hadiah yang kita nak bagi itu adalah suplemen minda eczema. Yang ni yang dah berpuluh-puluh ribu kita terima dah testimoni daripada papa mama kat luar sana dalam selesaikan masalah anak dalam belajar. Anak malas belajar, anak cepat mengantuk, anak mudah lupa apa yang cikgu ajar. Alhamdulillah kita dah terima banyak testimoni daripada papa mama kat luar sana. Okey. Dan untuk hari ini juga kos penghantaran percuma sahaja, tak perlu bayar kos pos. Sabah Sarawak pun percuma sahaja. Dan sebelum saya terlupa, hari ini kita nak bagi hadiah kepada 10 pembeli yang terawal. Kita bagi zikir ruqyah ni secara percuma sahaja, tapi dengan syarat kena jadi 10 pembeli yang terawal. Cepat-cepat rebut harga promosi yang ditawarkan pada hari ini sehingga jam 12 tengah hari sahaja. Ya, sehingga jam 12 tengah hari sahaja. Dan satu lagi, kita tak nak susahkan papa mama nak kena pergi bank apa semua, nak bank in, nak transfer apa semua. Sediakan cash dan bayar selepas dah terima barang nanti. So jangan risau, tak ada isu akan bayar tak terima barang apa semua. Tak ada isu scammer apa semua. Bayar selepas dah terima barang. Dan yang best tu, kita ada waranti. Andai kata barang terima, tiba-tiba rosak, terus kita akan tukar baru. Okey. Jadi, untuk penonton Selamat Pagi Malaysia yang mana nak claim dan semua papa mama yang mana nak claim Aitadris dengan harga potongan 50%, beli satu percuma lagi satu, cepat-cepat scan QR code yang tertera atau segera WhatsApp nombor telefon di bawah. Dan jangan lupa, jangan lepaskan peluang untuk jadi 10 pembeli yang terawal untuk dapatkan zikir ruqyah secara percuma. Alhamdulillah. Cepat-cepat WhatsApp nombor yang tertera di kaca televisyen pada kali ini. Mungkin kita boleh kongsikan juga bagaimana cara menggunakan seperti yang visual kita paparkan pada kali ini. Puan. Ya. So kalau tengok dekat yang dipaparkan tu, macam saya kata tadi, kita hanya tekan je butang. Sebenarnya sebab sini tak ada bateri ni. So nanti yang bila dah masuk bateri, dia pakai bateri je, senang. Bila dah masuk bateri, just tekan sahaja butang, letak je tepi sejadah. Anak ni tekan butang je, anak ikut je. Ikut sahaja. Dia akan ada pergerakan. So dia akan ada, kalau takbiratul ihram, dia akan keluar lampu dekat takbiratul ihram apa semua, sangat senang. So jangan lupa jadi 10 pembelian terawal Aitadris untuk dapatkan zikir ruqyah secara percuma dan cepat claim Aitadris dengan potongan 50%, beli satu percuma lagi satu. Alhamdulillah, harga promosi yang menarik untuk anda. Cepat-cepat WhatsApp untuk anda mendapatkan hadiah promosi dan juga harga promosi istimewa bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Jadi ini merupakan salah satu panel solat yang sangat eksklusif yang patut ada di setiap rumah, khususnya untuk anak-anak tersayang kita. Apapun, terima kasih terucapkan kepada Puan Nurul Hidayah Muhammad Din, Pengurus Besar Roll Vision Sdn Bhd, dan juga Puan Masura Zawani Ramli atas perkongsian pada pagi ini. Semoga ianya bermanfaat kepada seluruh penonton kita. Dan sekarang ini kita nak berehat seketika. Kami akan kembali selepas ini dengan perkongsian yang menarik untuk anda. Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.
Okey, baik. Topik seterusnya pada pagi ini kita nak bercakap berkenaan dengan eco-kreasi ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai eco-creation. Bagaimana sebenarnya eco-kreasi ini boleh membantu peniaga-peniaga usahawan kecil terutamanya MSME untuk menjalankan perniagaan mereka dan dalam masa yang sama memikirkan tentang kelestarian alam sekitar. Wow, satu perkaitan yang sangat menarik. Jadi kita akan rungkaikan perkaitan tersebut bersama dengan dua orang tetamu kita pada pagi ini. So, pasti hari ini kita cukup besar hati. Kita berjumpa lagi dengan teknologis Dr. Rohana Zur yang merupakan pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan Akademi Pembangunan PKS dan Keusahawanan Malaysia MASMED UiTM Shah Alam. Juga kita bawakan graduan daripada MASMED dan juga antara usahawan kita bawakan hari ini iaitu Nur Hanis Baharudin selaku usahawan dan juga graduan MASMED. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kedua-duanya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Nampak ceria pagi ni. Nampak ceria. Seronok kita cerita ya. Topik yang menarik. Mungkin ada dalam kalangan kita yang pertama kali mendengar istilah eco-kreasi ini. Jadi peluang untuk doktor memberikan penjelasan, doktor. Ya, betul. Terms eco-kreasi ni kita boleh, dia terms yang sangat baru dalam era norma globalisasi kita ni. Tapi kalau di overseas tu masih lagi ongoing. Saya ringkaskanlah kalau kata dalam bahasa Inggeris tu eco-creation. Dia adalah terms daripada ekologi kreatif ataupun ekonomi kreatif. Yang mana dia adalah gabungan daripada elemen-elemen mesra alam, kelestarian alam, namun diinject together dalam tu creativity untuk menghasilkan produk yang boleh diguna pakai oleh kita boleh kata pasaran, market and so on. Dan saya boleh katakan perkembangan sebenarnya macam contohlah seperti recycle sekitar alam, yang apa aktiviti-aktiviti yang kita buat macam membezakan tong sampah, sampah mengikut tong kan. Jadi itu antara aktiviti sebenarnya dalam eco-kreasi. Cuma mungkin ada sedikit kesedaran alam yang berlaku di situ, yang mana selepas kita COVID-19 kesedaran alam tu makin kemuncak lah. Dan ia juga saya rasa selari dengan kita Malaysia Madani, yang mana antara 3 tonggak utamalah yang melihat kepada kemampanan, melihat kepada kesejahteraan dan juga ihsan yang memang kena dengan alam kita lah, mencintai alam. Jadi saya percaya di Malaysia juga perkembangannya masih lagi dalam proses untuk grow masih proses dalam grow, tapi saya percaya di institusi-institusi IPT di seluruh Malaysia ni proses-proses inovasi daripada alam kepada produk menggunakan kreativiti itu memang menakjubkan. Antara salah satunya yang tumbuh hasil daripada eco-creation ni adalah usahawan kita bawakan pada hari ini, itu Hanis sendiri. Hanis, kongsikan apakah bentuk perniagaan yang dijalankan yang dikatakan sebagai eco-friendly ini? Okey, pertama sekali saya melakukan inovasi daripada serat nenas kemudian dipintal menjadi benang, seterusnya disulam ke atas kain dan bersaing dengan sulaman yang ada lah dekat pasaran sekarang ni. Sebagai yang kita boleh tengok, ini adalah macam contoh, ini adalah serat untuk biasa, yang maknanya pakai bahan kita panggil untuk ini adalah serat nenas. Kemudian ni sulaman guna benang sulaman yang biasa. Mana yang nenas atas tu? Nenas yang elips ni. Warna. Ya. Okey. Tapi dia masih lagi dalam kajian yang saya tengah buat sekarang ni. Kemudian kami cuba untuk menaik tarafkan kualiti dan juga perbaikilah antara kualiti dan juga meningkatkan production aktiviti sekarang ni. Okey, apa yang membezakan inovasi yang dihasilkan oleh Hanis ini jika nak dibandingkan dengan benang-benang yang dicipta untuk menyulam pakaian dan sebagainya? Salah satunya adalah ketahanan dan juga dia punya kekuatan sendiri yang saya lakukan kajian sekarang ni dekat UiTM Shah Alam bersama penyelidik dan juga supervisor saya Dr. Nasai Zainuddin. Dia banyaklah menekankan tentang penggunaan bahan-bahan yang mesra alam, kemudian kita panggil cara untuk macam
perbaikilah lepas sisa kajian kita tu, dan cara untuk tapis dan salurkan pada tempat yang betul, rawatlah air ataupun produk kita selepas kita buat kajian. Ni contoh ke ni hasil daripada Yang ni adalah prototipe sulaman. Oh, ni prototipe sulaman daripada nenas sulam. Salah satu benang nenas. Macam kita nampak macam sulam benang yang biasa tu. Nanti kita akan dye, kita akan masukkan warna, masukkan corak. Tengok ni. Tekstur dia ni bila saya pegang memang menyerupai sulam yang sebenar lah. Cuma saya rasa dia maybe soft sikit daripada benang tu. Kita tebal kalau yang asal tu dia akan bila kita pakai tu. Kadang-kadang kalau yang sintetik benang kita kena letak kertas kat belakang. Yes, and kalau pakai kadang jadi bila gatal. I boleh relate. I love this kind of baju yang bersulam-sulam. Jadi kalau guna yang natural kan, dia tak perlu letak kertas pun di belakang. I mean, okay, I will testify this. I will testify how comfortable it is. Because kalau kita pakai ni, kadang-kadang sulam tu ada dia sampai ke tangan ke apa kan. Kalau kita masuk ni, dia akan gatal. Tapi kalau ni tak. Dia tak. Sebab menggunakan bahan organik, bahan semula jadi. Ya, betul. Wow. Bukan nak produk barang, bukan nak promote barang, nak promote creation. Sometimes, kadang saya tambah sikit. Pelanggan ni, pelanggan nowadays dia look for something different, signature yang berbeza. Bila mereka membeli sesuatu produk tu, mereka nak tahu apa cerita di sebalik produk tersebut. Look like macam storytelling lah. Jadi kita boleh ceritalah yang ini adalah produk daripada alam, dan dalam masa yang sama awareness tu berlaku juga dekat situ. Jadi apa-apa pun innovation tetap ada. Kita cukup berbangga dengan creation daripada Hanis sendiri ni kan. So pasti ini menjadi satu inspirasi kepada usahawan-usahawan di luar sana. Jadi pandangan doktor sendirilah bagaimana perkara ini yang berkait rapat dengan kelestarian alam sekitar ini perlu diperkasakan lagi untuk kita tingkatkan kesedaran khususnya dalam kalangan usahawan, doktor. Kita when talk about to make it different, to make it different, saya boleh katakan yang tidak ada, saya boleh cakap tidak ada satu-satu yang saya kata perubahan tu perlu berbeza. Okey. Jadi semua orang jual tudung. Tapi macam mana kita nak menunjukkan kepada pasaran tudung kita berbeza dengan peniaga-peniaga yang lain. Seperti contoh yang ini. Semua orang jual baju kebaya yang ini dari Indonesia ada kan, dari Brunei ada and so on. Tapi what make it different? Jadi dengan adanya konsep kelestarian ni, ekokrasi ni, saya rasa usahawan perlu mengambil iktibar lah, mengambil konsep ini sebagai salah satu business model yang boleh diketengahkan to make it different, berbeza dengan peniaga-peniaga yang luar di sana. Tidak semestinya kena peniaga besar jenama-jenama besar, tapi PMKS di luar sana pun boleh menggunakan konsep sebegini dalam business model mereka. Cuma my concern is the price kan. Bila ada when this comes bila datang saja wujud saja satu inovasi yang kata lain daripada lain, yang kritis, yang kreatif ni, dia harga dia tu dia sama. Masalahnya kan. Apa justify daripada mungkin pihak peniaga sendiri kan? Macam saya, ini adalah kiranya prototipe, masih dalam data prototipe lagi. Saya masih lagi dalam mood kajian dan sekarang ni saya yakin dia tak sama dengan price dekat luar lah. Dia akan lagi murah sebab kita menggunakan sisa daripada serat nenas itu sendiri. Jadi saya tak rasa proses dia sangat sukar, tapi masih dalam kajian sekali. Dan rasanya dia boleh dia masih lagi memberi impak yang sama, hasil kualiti yang sama, tapi dengan harga yang lebih rendah. Jadi untuk Anis sendiri, bagaimana Anis melihat potensi benang daripada serat nenas ini? Sebab kita sedia maklum negara kita merupakan antara pengeluar nenas utama dunia. Betul. Jadi potensi dia bagaimana dekat situ untuk jangka masa panjang? Okey, alhamdulillah setakat ni saya ada buyer ataupun bekerjasamalah dengan syarikat Indonesia. Dia sulam bordir di Indonesia. Jadi mereka perlukan supply demand yang tinggi. Tapi selagi saya rasa dia belum mencapai tahap yang saya perlukan, kualiti yang saya perlukan dan untuk dibuat sulaman, sebab
sebab sekarang ni saya masih lagi dalam cuba warna. Bila kita gunakan warna, saya tak nak fully guna warna estetik. Saya nak guna warna alam juga. Warna alam yang berdasarkan, contoh merah kita boleh ambil daripada sapan wood. Hijau kita boleh ambil daripada warna-warna lumut. Juga contoh warna purple daripada bunga-bunga. Macam itulah. I'm amazed. Saya rasa teruja dengan macam ni kan. Doktor, apa potensi ialah usahawan kita untuk menggerakkan eco-creation ini, untuk memartabatkan eco-creation ini dalam perniagaan mereka? Memang potensi yang tinggi. Besar lah. Memang sangat besar. Jadi kita kena lihatlah satu perubahan yang mana mungkin produk yang sedia ada perlu ke arah kemesraan alam. Dekat dengan kemesraan alam. Jadi dalam masa yang sama minda kelestarian tu pun berlaku di situ. Jadi dalam masa yang sama juga saya rasa pelanggan-pelanggan semua pun perlukan satu kelainan. Macam contoh you cakap, saya pun suka kan. Something different yang kita boleh letakkan di sini. Jadi saya sarankanlah kepada kita punya pengusaha-pengusaha kita lah, keusahawanan kita di Malaysia ni, walaupun besar walaupun kecil, untuk mengambil konsep kelestarian ekokrasi ni adalah salah satu bisnes model yang sangat terbaik untuk kita boleh tonjolkan sebagai satu kelainan dalam bisnes modal kita. Okey. Mana tu nak tunjuk benang nenas ni? Saya masih lagi kagum dan bagaimana serat nenas ini boleh jadi sebagai benang. Ramai yang mungkin tertanya, susah ke tak nak cipta benang-benang daripada serat nenas ni? Kita nak tunjuk kepada penonton ni. Ini contoh benangnya lah. Contoh benang. Macam mana Anis, berapa lama sebenarnya nak hasilkan? Yelah, kita daripada makanan nak tukar jadi benang kan, secara ringkas. Secara ringkasnya, dia berasal daripada daun. Kemudian saya menghantar proses decorticating, maknanya menguraikan, dan dapat serat tu. Kemudian dalam masa 3 hingga 4 hari boleh hasilkan hingga 5 meter lah benang. 5 meter. Saya spin. Tapi 5 meter benang tu sikit je. Sikit. 5 meter tu sikit je. Pakai banyak benang. Ya, betul. Nak pakai banyak nenasan. Okey, kita tak cukup masa. Itulah, sebenarnya kita banyak lagi nak cerita ni. Tapi tak apa. Kalau kita nak cakap tentang benang nenas, ada banyak benang, ada banyak. Dia bukan sekadar benang nenas macam daripada shape waste ya, daripada mango ya. Mana tahu nanti akan ada high fiber daripada kulit durian. Wow, okey. Yang itu kita bincang untuk topik yang seterusnya. Terima kasih kepada Dr. dan juga Anis sampai kita hari ini untuk berkongsi berkenaan eco-kreasi. Itu saja kesempatan kita pada pagi ini untuk berkongsi pada anda secara berkenaan dengan eco-creation. Semoga dapat berikan kesedaran kepada usahawan di luar sana. Okey, sekarang ini kita nak bawa penonton untuk kita ke Pulau Pinang untuk kita mengetahui berkenaan dengan Festival Seni, Kraf, Budaya dan Muzik Timur Barat untuk memberi pendedahan kepada warisan budaya. Terus saja bersama dengan Zaitul Iqmah di sana. Baik, Assalamualaikum. Ya, terima kasih rakan di Angkasa Puri. Baik, cerita pagi dari Pulau Pinang hari ini saya nak bawakan kepada anda semua berkenaan Festival Seni, Kraf, Budaya dan Muzik Timur Barat di Strait Key, Georgetown ini. Dan seperti anda dapat lihat di sini memang banyak sudah kita kata kraf-kraf tangan, produk-produk seni yang memang sangat-sangat cantik dan sangat menarik telah pun dipamerkan di sini. Jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut, kita bersama dengan Presiden Persatuan Pemahat Artis dan Pengukir Heaven Malaysia yang juga merupakan penganjurnya sendiri, iaitu Tuan Jason Lim. Silakan Tuan. Selamat pagi. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Tuan. Okey, Tuan Jason, mungkin Tuan Jason boleh cerita sikit apa yang menariknya ada kat sini hari ini? Okey, saya sebagai Presiden Sex Malaysia, makna Sculptors Artists Covers Haven Society Malaysia. Saya sebagai sculptor, makna saya artis Art Society dengan kraft tangan semua kan.
Saya best of both world. Artis pun saya, craft tangan pun saya. Sebab itu kali ini kita punya tajuk East West Arts Craft and Music Cultural Festival. Makna kita invite orang dari East Malaysia. So Sabah, Sarawak. Sebab ini culture kan, kita punya tajuk Happy Harmony. Sebab ini kita semua dalam art, dalam music, dalam lukisan, kita semua mau happy. Kalau kita macam main football atau apa seni, sport, dia tak ada agama, tak ada race. Semua unity, semua love. So that is what I'm trying to do. Yeah. So over here, we bring the Sarawakians. Some will be playing the sape. Some will be doing their bunga rafflesia, then burung kenialang, and also we have lots of local artists. Dari lukisan kita pun ada oil painting, kita pun ada watercolor, habis macam Cina punya kungfu punya pun ada. Sebab itu penting sekali kita mau share sama kita punya audience, kita punya general public. Kalau kita tak share sama dia orang, apa dia sape, apa dia traditional punya musical Indian punya, macam mana kita punya art, apa dia bunga terong, apa dia tree of life. Ini semua akan pupus. Cukup sayang. Saya punya passion, saya mau install, educate sama kita punya public, share sama dia orang, kita punya art, kita punya culture. Kalau orang muda kan, kita cakap sama dia tradition, culture, dia boring, dia tak nak. That is why I need to attract them. Kalau macam kita tak ada apa yang menarik mereka, dia orang tak akan come in and join. So this is true my love for art and culture, and I don't want all our tradition pupus. Cukup sayang, ya. Mungkin Tuan Jason, pada pandangan Tuan Jason sendiri, apa impak kita kata dan kesan pameran-pameran macam ni kepada masyarakat lah, terutamanya di Pulau Pinang sendiri? Ya, yang itu penting. Macam ini kan, kita boleh attract pelancong, baik lokal, baik dari foreign country kan. Dia orang boleh main makna Pulau Pinang punya orang, rakyat Malaysia semua akan dikenalkan di seluruh dunia, dan penting sekali kita boleh attract foreign investment. So macam domino effect kan, dia orang main Pulau Pinang, duduk Pulau Pinang, baik Airbnb ke, homestay ke, mahal punya hotel, makna foreign injection, duit akan masuk. Habis kita punya stall makanan, semua Penang punya makanan bagus, ya. So ramai akan dapat additional income. Habis kalau dia duduk Grab apa-apa pun, ramai orang akan dapat ini efek. Yang itu penting sekali. So our heroes here today are all gabung sekali, all races. Dia orang ini saya tak mau kira, ini tak mau. So this is a happy occasion. Let us promote Penang and Malaysia and get money coming in. Yeah, so that is my main aim, focus. Okey, baik. Terima kasih Mr. Jason. Terima kasih. Baik, saya kira setakat itu dahulu perkongsian dari Pulau Pinang. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan.
Wow, pagi ni kita dapat dengar suara Fia Julia. Wah. Ya. Terima kasih. Apa khabar kita? Okey. Alhamdulillah sihat. Oh, kalau dia pegang ni habis. Ya, itulah tu. Okey, hari ini bersama dengan Fia Julia untuk berkongsi pada anda semua perkembangan terkini Fia. Apa-apa yang ialah rangka promosi yang Fia sedang laksanakan sekarang ni? Okey, buat masa sekarang memang kita fokus untuk mempromosikan single yang terbaru saya, Cukuplah, yang baru saja rilis 1 bulan yang lalu. Okey, kita nak banyak sebenarnya nak borak dengan Fia Julia ni. Tapi sekarang ni kita nak persilakan Fia. Boleh duduk? Kita duduk dulu Julia. Boleh duduk. Buat macam rumah sendiri. Duduk dulu. Okey. Okey, saya sangat tersentuh dengan lagu Cukup tadi. Thank Itu dia you. pengalaman sendiri ke Fia? Aduh, okey sebenarnya kalau kita cerita pasal lagu lah. Lagu Cukup ni sebenarnya ciptaan sepenuhnya dari saya sendiri. And kisah lagu ni kalau dengar dari lirik dia sebenarnya dia klise lah pasal orang putus cinta, ditinggalkan, dikhianati pun boleh. Tapi untuk lagu ni Fia buat dia ada kisah lain yang kita boleh relatekan jugalah. Kalau berdasarkan music video, ia mengisahkan tentang seseorang yang ingin move on dengan pasangan dia yang telah pergi buat selamanya. Walaupun Fia tadi cakap lagu ni macam klise, tapi kita sebenarnya lagu ni tak klise. Sebab apa? Kita sentiasa berada dalam fasa tersebut kan. Rasa semua lapisan masyarakat at some point akan merasai situasi seperti itu untuk mengajar kita tentang kehidupan lah sebenarnya. Betul. Kan. Okey, jadi bab kata Fia tadi lagu ni macam klise. Jadi macam mana Fia nak pastikan agar lagu ini mudah diterima oleh peminat-peminat Fia terutamanya? Aduh, macam mana? Mungkin Fia akan kekal promosikan lah. Macam mungkin Fia akan buat versi akustik gitu. Versi akustik, cover dekat YouTube. Tapi Fia rasa untuk beberapa buah lagu yang Fia pernah kompos sebelum ni, jalan cerita lagu ni memang agak berbeza lah. Selalunya untuk orang yang wujud. Ini wujud juga cuma dah tiada. So ada kelainan sikit lah. Fia Julia antara artis yang saya rasa sangat berbakat besar. Sebab apa? Bukan sahaja suaranya lunak, sedap didengar dan beliau juga boleh mengubah lagu, mencipta lagu. Jadi lagu menyendiri pun ciptaan Fia sendiri kan. Dan termasuk lagu Cukup ni. Jadi sebagai seorang pencipta lagu ni, bagaimana Fia sendiri nak cari inspirasi, idea penulisan semua tu Fia? Okey, sebenarnya kalau proses buat lagu ni Fia tak bersorangan sebenarnya. Ada macam mana? Ada orang untuk Fia jadikan inspirasi dan cari ilmu lah dari orang lain juga. Kalau berdasarkan jalan cerita sebenarnya ada juga yang Fia pernah alami dan ada juga yang dari orang pernah ceritakan dekat Fia. Fia ceritakan balik dalam lagu lah. Macam Fia apa? Fia adalah singer-songwriter juga kan. Jadi apa step yang selalu Fia buat bila nak terbitkan satu lagu ni? Lirik dulu ke? Melodi dulu ke? Untuk Fia macam mana? Okey, sebenarnya kadang dari melodi tu kadang dia random tau. Kadang kita tengah dekat toilet pun boleh ada melodi. Tapi mostly Fia buat memang serentak lah. Melodi sekali dengan lirik. Lirik. Okey. Selalunya berapa kali nak digubahkan supaya puas hati menjadi satu hasil karya seni yang Fia rasa ini sesuai untuk diperdengarkan kepada peminat? Sebenarnya kalau bab lirik, Fia sangat insecure lah. Fia sangat insecure dan Fia memang perlukan pendapat orang lain juga. Adakah ini sesuai ke tak? Sebab takut macam lagu menyendiri, lirik dia untuk remaja, cinta monyet gitu. So macam untuk lagu ni, Fia nak cuba buat yang boleh diterima oleh pelbagai umur lah. Peringkat umur. Okey, lagu ni sudah pun anda boleh tonton di YouTube sekarang ini. Dan kita lihat banyak reaksi-reaksi positif. Jadi komen daripada Fia sendiri, sambutan daripada peminat-peminat semua. Okey, sebenarnya Fia tak sangka masih ada yang menanti single terbaru dari Fia. Macam lagu menyendiri sebelum ni keluar pun orang masih macam boleh terima, tapi dia orang tetap request untuk Fia keluarkan lagu balada lagi. Rushing lah sebenarnya. Dekat sangat rilis lagu sebelum ni dengan lagu baru. Tapi suara
lenggok. Suara Fia tu memang sesuai dengan lagu balada tu kan. Saya macam bila dengar live tu rasa macam tengah dengar recording pun ada sebenarnya kan. Dia bunyi dia tu memang sedap lah kan. Okey, macam Fia sendiri kan apabila menyanyi ni dia kena ada passion lah kan, ada minat kan. Jadi apa yang membahagiakan Fia bila Fia perform, bila Fia menyanyi, bila Fia menulis lagu, apa essence yang Fia dapat rasakan atau pelajari tentang diri Fia apabila Fia menjadi seorang penyanyi? Apa yang membahagiakan Fia? Okey, sebenarnya kalau masih ada yang mendengar lagu Fia dan happy masih Fia happy lah sebab Fia sangat-sangat takut sebenarnya. Fia teruskan bidang nyanyian ni pun sebab masih ada yang support. Sejujurnya sebelum ni pernah rasa macam nak cuba bidang lain. Okay. Fia tak nak menyanyi sangat sebab kemampuan suara Fia sekarang ni pun dah tak macam Fia Julia yang mula-mula masuk industri dulu. So alhamdulillah lah masih ada yang support tu, itulah semangat Fia sekarang. InsyaAllah. Semoga Fia terus bersinar, terus mewarnai industri seni dan juga kepada anda semua peminat-peminat Fia terus memberi sokongan kepada Fia Julia. Terima kasih Fia Julia atas kongsian bersama kita pada pagi ini. Selepas ni ada lagu lagi nak dipersembahkan? Ya, Menyendiri 2.0. Menyendiri 2.0. Okey, jadi ini laman Instagramnya, tekan butang follow untuk ikuti perkembangan terkini Fia Julia. Kami tinggalkan anda. Fia silakan untuk dengan lagu yang akan menutup siaran Saat Pagi Malaysia hari ini iaitu Menyendiri 2.0. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka.